kerana petang-petang macam ni kan pukul 5 sambil duduk-duduk, boleh juga sambil minum petang ya. Okey, jadi untuk memberkati kuliah kita ni dan semoga Allah merahmati kelas kita dan mendapat ilmu yang berkah, kita mulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa masing-masing. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Okey, terima kasih kepada semua. Sebelum tu saya nak recap lah apa yang kita dah belajar minggu lepas, bukan minggu lepas, 2 hari lepas ya, hari Selasa petang. Boleh ke sesiapa nak sebutkan at least 1 atau 2 perkara yang kita dah belajar hari Selasa petang? Ada tak yang nak volunteer? Perbezaan moral dengan akhlak. Okey, bagus. Muhammad Nakiuddin ya. Perbezaan moral dan akhlak. Masih ingat lagi lah tentang cerita. Ingat ya cerita tentang seorang jejaka hendak membawa ke kursus perkahwinan. Bagus. Okey, selain daripada tu ada lagi yang perkara yang kamu masih ingat lah. Apa yang kita bincangkan, bukan saja kita bincangkan, apa yang saya ucapkan semasa kelas Selasa lepas. Ada nak bagi respon? Tak ada ya? Falsafah pendidikan. Nur Izzati. Terima kasih Nur Izzati. Perkara yang penting. Apa yang ada dalam falsafah pendidikan yang Izzati paling ingat sekali yang berkaitan dengan kesepaduan ataupun pengintegrasian ilmu? Melahirkan individu yang berpendidikan dan berkaliber, merangkumi moral akhlak macam tu. Saya faham lah. Okey. Yang senang nak ingat macam ni, biasa pelajar-pelajar kalau nak ingat benda tu dia ingat Jerry je. Jerry ataupun Jerry's. J jasmani, E emosi, R rohani, I intelek. Tambah lagi dengan sosial ya, berkomunikasi. Jadi senang nak ingat Jerry ya, jasmani, emosi, rohani dan intelek. Okey, terima kasih Izzati atas respon tersebut. Sebenarnya itu adalah dia punya poinnya lah ya dalam falsafah pendidikan, iaitu pengintegrasian ilmu, dan dalam kuliah kita ni fokusnya ialah rohani, dan rohani kita tak boleh tidak kita lari daripada kepercayaan kepada Tuhan, dan kita juga sentuh tentang kita punya model pendidikan kita di Malaysia, acuan Malaysia, yang mana rakyat Malaysia adalah semua yang mempunyai agama, yang mempunyai kepercayaan, dan tujuan kita mengintegrasikan rohani di dalam proses pembelajaran ialah akhirnya kita mengagungkan penciptaan, agungkan ketuhanan. Tuhan itu sendiri, kalau dalam orang Islam adalah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta. Kita merasakan kehebatan Allah di dalam ilmu yang kita pelajari, dan akhirnya akan menundukkan fikiran kita, menundukkan jiwa kita dan takarub kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya apabila kita keluar daripada universiti, kita menjadi seorang insan yang menjadi khalifah di muka bumi ini ya. Okey, kita teruskan. Kita berhenti dekat mana? Ingat tak? Yang kita berhenti hari tu. Mana pula bendanya? Okey. Tentang dah nampak ke? Nampak Doktor? Okey, iaitu elemen yang merentas kurikulum. Ya, seperti kita bincangkan minggu lepas, kita dapat banyak elemen yang merentas kurikulum ya, iaitu satu unsur ataupun elemen-elemen yang menjadi nilai tambah dalam proses pengajaran dan pembelajaran ya, selain yang ditetapkan dalam standard kandungan. Maknanya standard kandungan maknanya apa yang kita dah tetapkan. Kalau di sekolah memang pihak Kementerian Pendidikan telah menyediakan satu standard kandungan, iaitu apakah topiknya, apakah hasil pembelajaran. Dulu masa saya lah mengajar di sekolah, dulu tak dipanggil hasil pembelajaran, dipanggil objektif pengajaran. Jadi sebenarnya seperti apa yang ditulis di dalam perancangan pengajaran kita, dia memberi impak dan juga secara psikologinya kepada pengajar dan juga pelajar itu sendiri. Bila kita kata objektif pengajaran, akhirnya guru-guru ni pendidik ni hanya hendak menyelesaikan ataupun menghabiskan isi kandungan. Sebab objektif yang hendak dicapai, objektif pengajaran yang hendak dicapai.
Jadi sibuklah cikgu-cikgu ni menghabiskan silibus. Jadi di situ nampak satu kepincangannya. Jadi akhirnya setiap perancangan itu perlu diperhalusi dan akhirnya kita menukar daripada objektif pengajaran kepada hasil pembelajaran, iaitu apa yang pelajar dapat di dalam proses pengajaran. Ya, terpulanglah bagaimana cikgu hendak menyampaikan, seorang pendidik itu hendak menyampaikan, apakah kandungannya, bagaimanakah strateginya. Yang penting yang kena kita lihat dan kita capai ialah hasil pembelajaran pelajar. Apakah yang pelajar dapat? Jangan fikirkan kita je. Kena fikirkan apa sebenarnya pelajar dapat. Bila begitu, kita akan merasakan kita melihat pelajar itu dengan dengan pemerhatian yang berbeza. Kalau mungkin sebelum tu kita asyik nak marah aja pelajar sebab tak dapat, tapi sekarang ni kita fikirkan kenapa dia tak dapat. Sebenarnya impak kepada kita sendiri yang menyampaikan. Okey, begitu juga kita di sekeliling lah kan. Kita di sekeliling, kita dengan adik-adik kita, masyarakat kita. Kadang-kadang apa yang kita sampaikan itu dia tak sampai. Oleh sebab itu kita tak dapat feedback yang kita harapkan. Ya. Seterusnya elemen ini diterapkan bertujuan untuk mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang dihasratkanlah. Dalam konteks kita di universiti ni ya, seperti yang saya maklum beberapa kali sebelum ini, bila saya bercerita tentang pendidik, oleh kerana kamu sebagai seorang pelajar di peringkat pengajian tinggi, kamu juga kena faham tentang kurikulum itu sendiri, apa yang dihasratkan di universiti sendiri. Kerana kamu adalah pelajar yang dah kata agak bebaslah, tak terkongkong dengan guru. Jadi terpulang pada kamu. Walaupun dalam pada yang sama sebenarnya dia ada balance, tidak bebas sangat kerana kurikulum kamu masih kena ikut kurikulum, tetapi kamu dah dewasa perlu memikirkan apa sebenarnya yang dihasratkan oleh universiti itu sendiri ya. Jadi di dalam konteks kita pelajar di universiti, kita ada standard yang ditetapkan oleh pihak universiti ya. Jadi kalau kamu perasan pensyarah akan upload semua performa ya. Di dalam performa itu kita ada kalau peringkat prasiswazah kita ada 8 domain. Ya, 8 domain yang hendak dicapai. Iaitu antaranya ialah pengetahuan, kemahiran, komunikasi, sosialnya ya, kemudian kesawanannya. Itu adalah elemen-elemen yang sebenarnya merentas kurikulum. Kita belajar sesuatu mata pelajaran, suatu kursus, ada elemen yang hendak diterapkan di situ. Itu yang kalau di peringkat universiti itulah dia elemen yang merentas kurikulum ya. Jadi antara perkara-perkara yang hendak kita kaitkan di sini ialah perkara yang merentas kurikulumnya ada banyak ya, ada bahasa alam sekitar, nilai murni dan sebagainya. Kalau kamu perasan bahasa ni kita sekarang ni ada CLIL ya, kalau tak tahulah mungkin sebahagian dari kamu ada yang terlibat dengan CLIL ya, iaitu gabungan antara citra bahasa iaitu bahasa Inggeris dengan subjek tertentu. Bagi meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris di kalangan pelajar-pelajar, maka kita gabungkan kursus bahasa Inggeris yang kamu ambil 5 kredit itu dengan kursus di fakulti, maknanya gabungan antara dua. Nanti akhirnya penilaian dinilai oleh 2 orang pensyarah daripada citra dan juga daripada fakulti, mungkin dari segi pembentangan, mungkin dari segi penulisan. Jadi pelajar-pelajar akan dinilai konten dari segi pensyarah khusus yang terlibat, tetapi bahasa dinilai oleh guru bahasa yang batu subjek bahasa Inggeris kamu ambil. Jadi maksudnya ke situ dua-dua diambil kira, diambil berat, dan itu yang dikatakan juga ialah bagaimana untuk mengintegrasikan ya. Okey. Alam sekitar, mungkin di antara kamu ada yang perasan ya, bila di sekolah dulu subjek alam sekitar diterapkan di dalam subjek geografi ya. Namun apabila dalam beberapa tahun setelah dianalisis, nampaknya cara itu tidak berjaya ya. Tidak berjaya kerana guru geografi sendiri tidak berapa faham tentang alam sekitar yang lebih mirip kepada sains ya. Jadi oleh sebab itu sekarang ni lebih diterapkan melalui elemen mentas kurikulum di mana semua guru kena ambil tahu dan kena maklum lah dan perlu diintegrasikan di dalam kurikulum dan juga di luar kurikulum. Walaupun benda tu sebenarnya simple, tak perlulah susah sangat. Sebagai contoh,
kalau dululah masa saya sekolah rendah kan, pertama masuk dalam kelas cikgu akan tengok, dia akan kata pastikan kelas mesti bersih. Secara tak langsung elemen kebersihan, sampah sarap tidak bersepah, itu adalah elemen alam sekitar dan juga nilai murni, ya. Sains teknologi penggunaan ICT, ya, patriotisme, kreativiti dan inovasi, maknanya apabila kita membina sesuatu projek itu menggunakan kemahiran fikir, ya, kreativiti dan juga kemahiran fikir. Jadi termasuk juga akidah merentas kurikulum yang kita akan fokuskan nanti di dalam kursus kita, ya. Antara lain kepimpinan juga, ya, kepimpinan, sebab tu pelajar-pelajar amat digalakkan ada tugasan-tugasan yang melibatkan komuniti, yang mana kamu kena merancang sendiri apa yang dah dibuat, buat satu kertas kerja, pergi jumpa dengan komuniti apa yang dah dibuat, cuma pensyarah sebagai pembimbing, ya. Seterusnya kemahiran belajar juga adalah satu elemen yang penting. Kadang-kadang pelajar ni dia nak belajar tapi cara belajar dia masih takut yang lama, ya, seperti berada di sekolah, ya. Sedangkan di peringkat universiti mungkin perlunya ada perbezaan lah, yang kamu kena ada lebih kreatif bagaimana untuk belajar. Jadi mungkin perkara itu perlu ditegur oleh pensyarah-pensyarah semasa proses pembelajaran, ya. Dan juga kesawanan. Kesawanan adalah perkara penting walaupun kita ada kursus sendiri, tetapi di dalam kursus-kursus lain juga digalakkan ada elemen kesawanan, kerana mungkin di dalam sesuatu kursus yang kita ambil ada elemen kesawanan yang boleh dijadikan sebagai satu komersial, nilai komersial. Jadi kena ada pemikiran itu supaya apabila kamu keluar nanti kamu ada tertanam kemahiran itu dan terusnya boleh menjadi boleh dependent lah untuk berdiri sendiri untuk menghasilkan sesuatu lah dalam mungkin menjadi sebagai satu kerjaya, ya. Okey, berkaitan dengan akidah, kita nak fokus kepada akidah merentas kurikulum. Saya buatkan satu contoh, ya. Ini saya contoh sebab saya rasa kamu sebahagian besar kamu memang melalui lah kursus ataupun subjek ni, ya, subjek kimia, ya. Dalam ini sekolah tingkatan 5, tingkatan 4 ke tingkatan 5 saya tak pasti, tak ingat dah. Ya, tingkatan 4 tentang konsep ketupatan. Bila ni saya bagi contoh ni supaya kamu boleh bayangkan sebab apa nanti saya nak kamu buat satu tugasan yang berkaitan dengan perkara ini dalam disiplin kamu sendiri, ya. Okey, satu konsep, ya, apabila pendidik itu mengajar sesuatu konsep, iaitu contohnya konsep ketupatan, mungkin ada perkara yang boleh dikaitkan, ya, yang kita nak melihat kebesaran Tuhan dalam konsep itu, ya. Sebab konsep ketupatan ni simple sebenarnya, dalam makmal kita boleh lihat. Tapi kita perlu bawa pelajar ini kepada satu yang lebih luas lagi, ya. Dan mungkin kita boleh tunjukkan tentang beberapa ayat Quran yang boleh kita kaitkan, ya. Seperti dalam surah Al-Furqan ayat 53, dan dialah yang membiarkan dua lautan mengalir, ya, iaitu di sebelah bersebelahan mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain masin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. So ada perbezaan walaupun dua-duanya adalah cecair, ya, yang mengalir dua-duanya tetapi dia tidak bercampur, ya. Dalam surah Ar-Rahman juga ada disampaikan kepada kita yang Allah nak sampaikan. Allah mengatakan bahawa dia biarkan dua lautan bertemu, di antara keduanya ada batas yang tidak boleh ditembusi. Jadi maknanya kat sini apabila dikaji kenapa keadaan itu berlaku. So antaranya adalah ciri-ciri ketupatan tadilah, ya. Jadi dalam setiap ayat ini dia ada beberapa level pemahaman lah, tapi oleh kerana kita bukanlah orang dalam bidang, mungkin kalau orang dalam bidang Al-Quran dia boleh mendalami lagi, boleh menceritakan tentang asbabun nuzul, boleh menceritakan tentang perkara yang lebih mendalam, ya. Tapi dalam konteks kita ni nak menceritakan tentang konsep ketupatan, nak kaitkan dengan konsep ketupatan, ya. Jadi pemahaman tentang ayat sesuatu ayat tu penting, ya. Sebab kita bukanlah orang dalam yang mengkaji tentang Al-Quran, tetapi kita ni wajib, bagi saya lah wajib sebagai seorang Islam, kena bukan setakat membaca. Dahlah membaca tu satu hal, dapat pahala kan. Rugi kalau orang tak belajar
Rugi kalau orang tak baca. Tetapi kita kena tingkatkan lagi kita punya ilmu tentang Al-Quran, iaitu sekurang-kurangnya kita faham apa sebenarnya yang hendak disampaikan. Ya. Jadi perlulah mungkin gabungan antara kita, bila kita membaca kita tak faham, kita tanyalah orang-orang yang lebih memahami mungkin daripada Fakulti Pengajian Islam contohnya. Mungkin ada pemahaman yang lebih mendalam yang kita boleh ambil sebagai ibrah ya. Kemudian kalau di sini ya, ahli sains mengkaji bahawa pertemuan dua laut itu dipisahi dengan dinding kerana perbezaan pada ketepatan airnya. So di sini peranan guru lah, bagaimanakah strategi untuk kita mencetuskan ya, macam satu injek lah di dalam proses pengajaran pelajaran. Itu adalah satu kemahiran ya, yang kadang-kadang agak sukar namun dia boleh dibuat ya. Jadi mungkin melalui nasihat, melalui penyoalan, so kita boleh katakan siapakah yang menjadikan hal ini berlaku di beberapa tempat di muka bumi ya. Untuk mendalam lagi mungkin kita bawalah hasil-hasil penemuan ahli sains ya. Sebagai contoh, seorang ahli penyelam ya Perancis, dia menemui fenomena ketepatan air yang berbeza ini. Mungkin kalau kita cari di dalam YouTube ke kat mana-mana yang kita baca ke, ada berlaku perbezaan ni di aras laut, di apa tu permukaan laut lagi kita dah nampak perbezaan kedua-duanya ni. Sebab mungkin pendidik, kita sebagai pendidik, kita mengajar, mungkin kamu nanti antaranya mungkin akan mengajar nanti, bila kita lihat tak semua orang tahu, ya, tak semua orang tahu ataupun tak semua pelajar tahu, kerana bagi mereka mungkin inilah first time yang dia tahu tentang hal ni. Jadi bila kita membawakan penemuan ahli sains ke dalam proses pengajaran, jadi bagi dia akan merasa kagum kerana dia belum pernah jumpa perkara ini ya. Sama juga dengan yang ini, walaupun kadang-kadang kita biasa lihat perbezaan ketumpatan itu, perbezaan laut, pengaliran dua cecair ini di permukaan laut, tetapi ahli sains ini ya, ahli sains Perancis ini, dia telah menemui perbezaan ini di dalam laut ya, di mana dia boleh melihat perbezaan antara kedua cecair ini, dan kita boleh lihat di dalam ini ayat Quran yang berkaitan dengan itu ya. Jadi bagi pelajar yang memang sekarang kita tahu banyak sekolah-sekolah tahfiz ya, yang mana dia menghafal Al-Quran, mungkin level pertama dia menghafal Al-Quran, namun mungkinlah disebabkan kurikulum yang telah disusun ya, mungkin tahun 1 tingkatan 1 berapa juz, tingkatan 2 berapa juz, itu satu level yang mana dia menghafal saja. Kalau mungkin tidak memahami ayat itu secara mendalam apa maksud dia. Jadi proses yang pertama apabila dia dah menghafal, kemudian apabila dia belajar subjek kimia ya, subjek ini, dan pula dicetuskan ya oleh guru ataupun yang mengajar itu tentang benda ni, dia akan menjadi dua kali. Maksudnya pertama dia dah hafal, bila dia nampak ayat ni dan memahami telah dikaitkan dalam pelajaran sains, dia akan menjadikan satu pemahaman yang lebih tinggi, dan dia akan merasai satu penghargaan terhadap ayat yang telah dia hafal itu. Jadi ini menjadi satu tambahan nilai lah kepada pelajar, dan dia akan merasa kepuasan menghafal ayat itu kerana dia memahami ayat itu, dan lebih dia akan menghayati pembelajaran itu sendiri ya. Okey. Ini penemuan ahli sains, ahli penyelam inilah, penyelam Perancis ini, daripada gambar kita boleh dapat daripada YouTube ni ya, daripada internet, tentang gambar yang kita lihat perbezaan di dalam laut, ada laut yang dia dah temui. Mungkin bagi ahli sains ini satu yang pelik, kalau kita lihat pun satu yang menggerunkan, tetapi sebenarnya benda ni ada ya, kebesaran Tuhan itu dapat dilihat di mana-mana sahaja ya. Jadi dengan harapan apabila kita melihat kebesaran Tuhan ini, kecintaan kita, ketakwaan kita akan bertambah ya. Selain daripada itu, apabila dikaji lebih mendalam, mungkin ahli sains itu akan mengkaji, dia ambil sampel air ya, sampel air yang di dalamnya dan sampel air yang kedua-dua sampel ini, mungkin bukan sahaja ketepatan tetapi ciri-ciri lain dapat dilihat, dan lagi dapat meningkatkan
kepercayaan dan juga keagungan Tuhan itu melalui penyelidikan. Sebab tu dalam Al-Quran banyak ayat-ayat mengatakan dituliskan afala tatazakkarun, ya. Adakah kita tidak berfikir, ya. Jadi sekeliling kita ni banyak penciptaan-penciptaan yang mungkin bagi kita tak kagum, tetapi kalau kita kaji lebih mendalam, dia akan merasa kekaguman itu akan datang. Sebab tu pentingnya kita belajar lebih tinggi untuk kita dapat mengkaji dan berfikir apa yang ada di sekeliling kita. Okey, ini satu contoh. Contoh yang lain saya bawakan di sini ialah tentang subjek biologi ni, ya, iaitu tentang struktur kulit, ya. Saya pasti kamu sama ada dalam subjek sains pun ada, sains untuk pelajar-pelajar yang bukan sains stream, dan untuk dalam pelajaran biologi pun ada, ya. Di mana saya pasti kamu hafal lah dia punya setiap label dalam struktur kulit itu. Ya, sehinggakan pejam mata pun kamu boleh, saya rasa kamu boleh tulis hafal dan pasti dah boleh dapat A dah, markah penuh dalam kalau soalan ini keluar, ya. Kemudian dari segi pemahaman tentang kulit ni ada mitos lah yang dipercayai oleh masyarakat. Itulah bila kita tidak ada satu panduan, kadang-kadang macam-macam kepercayaan timbul, ya. Jadi dalam mitos tentang kulit ini, orang dahulu mempercayai bahawa apabila seorang itu terbakar, semua mereka akan merasa sakit sampai ke tulang, ya, kerana apabila bakar tu sampai ke tulang, maknanya rasa sakit tu akan sampai hingga ke tulang, ya. Namun sebenarnya itu adalah satu mitos yang sebenarnya bukan berlaku begitu. Apabila kita mengkaji tentang kulit, rasa kulit hanya berlaku pada permukaan kulit, pada epidermis kulit sahaja, kerana sel-sel deria yang membawa maklumat daripada reseptor tu, ya, yang berada di kulit, yang akan membawa maklumat terus ke otak, dan otak akan memberikan tindak balas, otak akan memberikan maklum balas, dan akhirnya tindak balas seseorang manusia itu akan dilakukan hasil daripada maklumat yang diterima, ya. Itu daripada sainsnya lah yang kita pelajari. Okey. Dalam hal ni dalam Al-Quran surah An-Nisa dan ayat 56, ya, sesungguhnya orang yang kufur terhadap ayat kami, kelak kami akan masukkan mereka ke neraka, ya. Maknanya Allah akan berilah, maknanya setiap apa yang kita buat kat dunia ni ada balasannya. Jadi kalau kita kufur, maka inilah balasan bagi mereka yang kufur, dan Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Jadi setiap kali kulit mereka hangus, ya, kami gantikan kulit mereka dengan kulit lain supaya mereka merasakan azabnya. Ya, kadang-kadang kita tengok, ya, orang yang begitu kejam lah. Kalau kita tengok sejarah-sejarah bagaimana orang-orang yang kejam menyiksa, kadang kita fikir balasan macam manakah yang akan diberikan. Kita pun Allah alam, kita pun ialah tak sampai hati pun kita nak melihat, kan. Tetapi Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah tu Maha Adil. Jadi balasan yang diberikan itulah adil, yang kadang kita perlu faham. Jadi di sini Allah kata ini mungkin balasan yang begitu inilah kepada manusia yang masukkan dalam neraka itu, maka oleh kerana hendak merasakan kesakitan berpanjangan, maka kulit itu diganti dengan kulit yang baru, ya. Kerana apa? Kerana rasa sakit itu hanya ada di kulit. Jadi dalam setiap ayat tu diberikan pemahamannya lah, ya. Maksudnya ketika hukuman dikenakan ke atas orang yang ingkar, dan apabila dibakar dalam api neraka, kulit mereka akan hangus sama sekali. Kemudian Allah akan ciptakan dengan kulit yang baru untuk supaya mereka merasakan azab yang berpanjangan. Ya, okey. Kajian berkaitan dengan kulit ni telah dibuat, ya, oleh beberapa ahli sains yang bukan saja di tempat kita lah, juga di sebelum subjek struktur kulit ni dibawa masuk di dalam sistem kurikulum kita, ya, sebenarnya telah dikaji oleh ahli sains secara mendalam, ya, tentang hal itu. Jadi hasil kajian mendapati seseorang yang keseluruhan kulitnya terbakar dan melecur, yang dalam tidak merasa sakit lagi kerana saraf-saraf yang menerima dia itu hanya pada ada kulit, ya. Ini kerana saraf yang menghantar maklumat ke otak tu hanya terdapat di dalam sistem kulit saja yang akan diterima, dan hasilnya kita akan mengambil tindak balas di situ. Jadi bila kita mengintegrasikan, mensepadukan, ya, cara proses pembelajaran ini, jadi pelajar bila belajar tu bukanlah hanya menghafal, bukanlah hanya melukiskan,
menghafal. Kalau tak, benda tu habis di situ. Habis lepas exam, buku tu pun terbuang, kadang-kadang bersepah-sepah. Kalau kat asrama tengok, ya Allah, bila ditanya kenapa, oh tak masuk, kita dah habis dah kata 5. Lepas ni tak ada dah. Jadi kalau kita bawa balik pun kita tak ada adik dah nak bagi, biarlah. Jadi macam penghargaan kepada ilmu tu tidak begitu, seolah-olah tidak begitu dihargai lah, ya. Kerana dia merasakan apa yang dia belajar hanya untuk exam, ya. Sedangkan kalau dia menghargai ilmu tu, ya, bukan saja dia dapat ilmu tentang isi kandungan ataupun tentang konsep biologi tadi, tetapi dia dapat ilmu tentang dia tentang menghargai ilmu, dan akhirnya dia dapat mengintegrasikan atau mengaitkan kebesaran ilmu tu dengan kebesaran Tuhan, ya. Okey. Ayat Quran yang kita bawakan tadi, surah An-Nisa, saya pernah buat kajian, ya, di kalangan pelajar-pelajar self-service, ya. Kebetulan masa tu adalah sistem inilah tajuk ini, ya. Jadi bila guru mengajar yang ni, ya, mengajar tentang konsep ini, konsep biologi ini, konsep yang kulit ini, guru tak keluarkan lagi pun tentang ayat Quran ini, ya, tak keluarkan lagi. Cuma guru tanya je, okey, kamu semua dah hafal Quran, apa agaknya yang boleh kita kaitkan? Jadi secara tak langsung oleh kerana pelajar ini dah hafal, dia sendiri yang mengeluarkan ayat ini tanpa bantuan guru. Dan dia membahaskan, kenapa kamu faham macam ni? Apa yang kamu faham tentang ayat ni? Jadi pembelajaran itu lagi lebih seronok, ya. Walaupun mungkin ada sebahagian pelajar tahu, sebahagian pelajar tak tahu. Tapi yang tak tahu tu rasa macam lagi teruja untuk berbincang tentang apa yang dia dah hafal. Jadi menghidup pembelajaran itu kerana dia bukan hanya cerita pasal kulit, tetapi dia cerita pasal benda lain. Akhirnya apa yang keluar selain daripada ayat ni, keluar ayat-ayat lain, iaitu dia mengatakan kenapa akhirnya arak itu, dadah, arak, kenapa diharamkan. Ya, apabila dia belajar tentang macam mana saraf tadi, daripada saraf menerima rangsangan, kemudian dia dibawa oleh impuls ke dalam sistem saluran saraf dan bawa ke otak. Di situ pelbagai konsep yang kita pelajari, ya, bagaimana dendrit lah, neuron dan sebagainya. Di situ dia bincangkan juga kenapa arak itu haram, ya, kerana ada asid, ada bahan kimia iaitu asid yang menghalang semasa pergerakan impuls itu daripada satu impuls kepada impuls yang lain. Jadi bila saya dengar, ya, saya buat pemerhatian sebab saya memerhati pembelajaran itu, saya rasa macam hidup pembelajaran itu kerana perbincangan bukan hanya setakat pada kulit saja, tetapi dia mengaitkan perkara ini. Jadi saya rasa seronoklah ya, hidup pembelajaran itu. Okey, saya bawakan ini tentang tajuk anatomi, struktur yang saya katakan tadi. Saya rasa kamu pejam mata pun kamu boleh lukis struktur kulit ni. Ya, ni yang saya katakan, dan juga ahli sains Thailand yang menemui. Sebenarnya benda ni bukanlah penemuan baru bagi dia. Benda ni dah ada. Ya, apabila dia telah menemui ni, dia bentangkan di dalam satu seminar. Jadi tapi seorang ahli sarjana Islam, ya, datang berjumpa dia. Sebenarnya apa yang anda telah bentangkan ini ada di dalam Al-Quran, disebutkan kat mana, dijelaskanlah di dalam Al-Quran, dan dia merasa gerunlah akhirnya, dan dia mengakui kebesaran Tuhan dan ketauhidan Allah SWT. Ya. Okey. Jadi itu dua contoh akidah merentas kurikulum. Jadi saya di sini nak kamu buat satu tugasan daripada saya sendiri, iaitu kamu berada di dalam disiplin yang berbeza. Kamu ada daripada FST. FST pun berbagai bidang, ada daripada fizik, kimia, ada daripada mungkin daripada sains nuklear ke, saya tak pasti bidang-bidang kamu masing-masing. Juga ada daripada ekonomi, ada daripada FSSK dan juga pengajar Islam. Jadi saya nak kamu, daripada apa yang kamu pelajari, ambillah satu konsep. Ya, mungkin kalau kamu dari ekonomi ada satu konsep perniagaan ke, perbankan ke, saya pun tak tahu, bank, ya. Ambil satu konsep, ya. Kemudian kamu jelaskan tentang konsep yang kamu pelajari itu. Kemudian kamu kaitkan dengan tentang ilmu wahyu ke, ya, yang kamu rasa boleh dikaitkan tu. Kemudian yang ketiga, kamu bahaskan perkara itu. So ada 3 perkara. Pertama, jelaskan tentang konsep yang kamu pelajari dalam bidang kamu sendiri. Kemudian kaitkan.
Dia boleh sama ada Quran ke, hadis ke, ataupun nilai-nilai murni ya. Siapa yang mungkin bukan Islam boleh dikaitkan dengan nilai murni ataupun agama-agama lain. Dan yang ketiga, penjelasan tentang perbincangan antara mengintegrasikan kedua-dua perkara itu. Ya. Okey. Itu satu tugasan ya. Okey, di sini saya nak jelaskan sebenarnya bukan hanya dalam sains, sebenarnya dalam semua mata pelajaran. Saya bagi satu contoh ni yang saya ambil daripada sekolah. Walaupun ini kerana ini jelaslah memang ada di sekolah kan. Jadi sebenarnya di peringkat universiti bergantung kepada lecturer itu sendirilah bagaimana dia nak mengintegrasikan. Tapi oleh kerana saya nak tunjukkan bahawa dalam sistem pendidikan kita pun telah bermula pengintegrasian ini. Contoh ni ini pelajar ya, subjek English tahun 1 ya, tahun 1. Topik yang pertama iaitu greetings ya. Kadang kita nampak simple. Kalau kita tidak ada mengaitkan sesuatu ya dengan dengan konteks kita sebagai hidup beragama, benda tu akan jadi dull, akan jadi bagi saya lah akan jadi macam okey kita hafal tentang macam mana nak grade orang. Kalau pagi apa, kalau pelajar darjah 1 kan, mungkin pagi ucapnya macam mana, tengah hari macam mana, petang macam mana, kemudian dia tulis bagaimana. Tapi kalau ada penambahan, tak perlulah kita dalam proses pengintegrasian ni ikut pada level pelajar lah ya. Kalau kat sini contoh ini untuk pendidik. Apa yang saya tunjukkan ni adalah untuk pendidik, iaitu satu cadangan, tak semestinya diterapkan. Terpulang pada pendidik itu bagaimana dia memahami dan bagaimanakah dia nak mengintegrasikan, apakah strategi nak diguna. Tapi sekurang-kurangnya bila ada ini, dia menjadikan satu semangat kepada guru ataupun pendidik itu untuk mengintegrasikan ya. Ini adalah telah disediakan oleh pihak sekolah sendiri ya, bagaimana. Kemudian kalau kita kat sini ada surah Al-Baqarah ya, yang kedua ayat 263. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya dan Maha Penyantun. Mungkin semasa mengajar subjek ini tentang ucapan selamat, kita boleh kaitkan bahawa sebenarnya perkataan yang baik itu ya adalah adalah lebih baik daripada kita kadang-kadang kalau ada orang datang meminta sedekah kan, ataupun memohon bantuan sesuatu, kita beri tetapi dalam masa yang sama kita mengherdik. Itu adalah yang dikatakan oleh ayat ni tak baik. Maksudnya kita iringi dia dengan perkataan yang menyakitkan hati orang itu. Jadi ini adalah satu yang dibencilah. Jadi kadang-kadang perkara ini jadi habit, kadang-kadang berlaku di kalangan pelajar. Jadi teguran ini perlu dilakukan oleh guru-guru ya ataupun pendidik. Kemudian ayat lain, wahai orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain. Terutamanya apabila di dalam kelas itu terdiri daripada orang yang berbilang kaum, orang yang berbilang orang kata status ekonomi ya, sosioekonomi mereka berbeza. Jadi perkara-perkara ini perlu diingatkan oleh pendidik lah dalam memastikan kehidupan yang harmoni dalam masyarakat. Okey. Boleh baca sampai habis ya contoh. Dan yang lain, wahai orang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum minta izin dan memberi salam kepada penghuninya ya. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Inilah peringatan-peringatan yang diberi oleh Allah. Maknanya perkara-perkara ini tak semestinya kita dapat daripada ilmu yang khusus ataupun semasa pengajian agama ya. Di dalam inilah kita integrasikan supaya pelajar-pelajar sentiasa diingatkan. Dan apabila dalam satu situasi yang saya lihat yang telah dibincangkan lah ya, apabila kita seorang pendidik itu mengaitkan dan akhirnya tentang ucapan tadi, tentang ucapan bagaimana nak memberi ucapan kepada seorang dengan seorang yang lain, dikaitkan juga dengan hadis. Di sini ada setengahnya memberikan hadis juga, iaitu Rasulullah adalah orang yang pertama memberikan salam. Dan sehinggakan sahabat-sahabat lain merasa kata irilah, kalau boleh dia nak, tapi belum sempat sahabat memberikan salam, Rasulullah dah bagi salam. Jadi maknanya itu satu. Apabila kita ikut apa yang Rasulullah buat, maka kita seolah-olah kita telah menghidupkan satu sunnah, yang mana ganjaran menghidupkan sunnah adalah besar. So bila kita kaitkan macam tu, pelajar-pelajar pun rasa sebenarnya apa yang dia buat ini ada ganjaran yang lebih besar ya.
Jadi perlu dia diterapkan, diingatkan selalu kepada pelajar. Okey. Ini contoh lain dalam sains pula tahun 1 ni contoh lain bagaimana pengintegrasian ilmu tu telah dituliskan, telah didokumentkan di dalam standard kurikulum ya. Okey, biasanya dia akan letakkan ni lah kita punya standard kandungan, iaitu apakah topik, contohnya topiknya adalah benda hidup dan benda bukan hidup. Dan subtopiknya adalah memahami ciri benda hidup dan bukan hidup. Ini subtopik yang besar. Kemudian di dalamnya ada standard pembelajaran, iaitu apakah yang perlu dicapai hasil pembelajaran itu. Maknanya pelajar boleh apa? Pertama, mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup. Dalam masa dia mempelajari apa dia benda hidup, apa dia bukan benda hidup, mungkin dia akan membuat satu elemen mentas kurikulum lain, iaitu kemahiran fikir, membezakan antara yang hidup dan bukan hidup. Itu pun elemen mentas kurikulum. Tapi dalam masa yang sama telah diberikan senarai yang di sini mungkin tinggi sikitlah, maknanya telah diberikan penghayatan akidah itu tentang apakah yang boleh dikaitkan, yang boleh digunakan ataupun boleh disampaikan oleh pendidik itu dalam masa proses pengajaran pembelajaran. Ya, cuma di sini dia letakkan surah ajalah. Jadi kita lah sendiri kena cari, surah Al-Fatir ayat 27 ni berkaitan dengan apa? Macam mana dia nak kaitkan ya? Kena study lah maknanya kan. Itu perlulah bagi apabila kita hendak kata kena rajin sikit lah untuk mempelajari ilmu tu ya. Cuma ini adalah satu platform yang disediakan oleh pihak kurikulum ya. Dan tajuk lain bab 2 tentang manusia dan banyak lagi kat situ ya. Okey, seterusnya saya nak bawakan juga sains tahun 3. Ini contoh-contoh juga macam dia yang ini untuk belajar tentang benda binatang-binatang kan. Jadi sini selain daripada itu ada juga kata bahasa yang berkaitan yang perlu difahami lebih mendalam, dan juga di sini ada apakah surah-surah yang berkaitan yang boleh maknanya surah-surah yang berkaitan dengan binatang. Kalau kita lihat surah Al-Baqarah, surah berkaitan dengan lembu, tetapi bukanlah sepanjang tu cerita berkaitan dengan lembu kan, mesti ada kelebihan kat situ ataupun ayat yang hendak dikaitkan, surah Al-An'am ya, dan sebagainya. Ini semasa PPSMI ya, semasa pembelajaran sains dan matematik di dalam bahasa Inggeris. Jadi sebahagiannya memang menyediakan dalam bahasa Inggeris, tapi terpulanglah bagaimana cara guru hendak menyampaikan ya tentang organ dan juga surah-surah yang berkaitan. Jadi sebenarnya surah-surah yang dikaitkan ini boleh sampaikan kepada pelajar. Namun semasa mengajar tu tak perlulah membacakan ya. Tengok pada level pelajar. Kalau pelajar tahun 1 pening, dia pun masih belajar alif bata kan, ataupun masih belajar Iqra, jadi pening. Jadi itu adalah berkaitan dengan strategi teknik seorang pendidik bagaimana untuk menyampaikan. Tapi yang pentingnya adalah apa yang disampaikan, itulah yang penting ya. Okey. Contoh lain untuk sains form 5 pula ni ya. Ini subjek biologi tentang mikroorganisma, tentang subtopiknya, dan ini adalah akidah mentas kurikulum yang dicadangkan untuk dibahaskan ataupun dikaitkan semasa proses pembelajaran itu. Kalau kita lihat ya, ini tahu tentang mikroorganisma, kalau kita lihat ayat yang berkaitan, dan dia menundukkan pula apa yang telah dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlainan macam. Berlainan macamnya, sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. Okey, bagi kita orang yang layman lah kiranya kan, bukan dalam bidang, mungkin bagi kita macam mana nak kaitkan benda ni kan, apa yang nak dikaitkan kan. Okey, tapi bila kita ini telah dicadangkan oleh ahli yang dia bukan orang perseorangan yang membincangkan perkara ni ya. Dia ada komiti dia, ada lembaga dia yang berbincang kenapa sesuai. Cuba sebagai seorang pendidik perlu bila kita nampak ni, kita cuba mengkajilah. Pergi lihat dulu Al-Quran dan mungkin untuk lebih mengetahui lebih mendalam, lihat tafsir ya. Tapi sekarang ni kita dah ada pihak Kementerian Pendidikan, dia telah memang satu pendekatan yang memang amat digalakkan ialah secara PLC ya, iaitu untuk meningkatkan professional learning community di kalangan pendidik, terutamanya guru, yang mana untuk meningkatkan professional PLC ni,
ada beberapa strategi yang disarankan. Antaranya pendekatan lesson study, pendekatan video kritik dan sebagainya. Ada 13 tools yang disediakan untuk tu. Jadi dalam untuk meningkatkan profesionalisme guru ni, caranya ialah guru-guru perlu berkolaboratif. Ya, berkolaboratif maksudnya berbincang. Dalam hal ni, gabungan antara guru sains dan juga guru dalam pendidikan Islam contohnya. Ataupun guru dalam kalau dalam hal ni mungkin fizik, biologi, maknanya pelbagai disiplin ilmu berbincang, mungkin boleh mendapat idea bagaimana strategi ini boleh diterapkan. Ya. Dan dalam hal ini saya pun sebenarnya ada satu kursus yang saya laksanakan, pendidikan sains dan pembangunan insan, yang juga iaitu saya fokuskan juga tentang pengintegrasian rohani ini, dan di kalangan mereka adalah ialah guru-guru yang sedang mengajar tetapi dia sambung belajar. Jadi bila diterapkan perkara ini dan cuba dipraktikkan, ada perbezaan di kalangan pelajar. Macam pelajar rasa ada something new lah yang dia belajar kan. Jadi dan bagi guru pula something new juga, kerana sebelum ni tak terfikir pun tentang rohani ni, walaupun dia sebenarnya termaktub dalam falsafah pendidikan negara kita, tak terfikir. Tapi bila nampak benda ni kita highlightkan kepentingannya bukan saja dari segi ilmu tetapi dari segi nilai, dari segi akhlak pelajar, dan rupanya dia boleh pelajar yang mungkin nakal sebelum ni, dengan adanya mungkin ini adalah satu kata turning point untuk pelajar betul berubah, dan mungkin hidayah tu datang kan, Allah berikan hidayah kepada pelajar tu untuk berubah melalui strategi yang digunakan oleh guru-guru. Ini bukan satu yang mustahil, itu kebesaran Tuhan lah ya. Jadi oleh kerana aksi yang saya bincangkan tadi, mungkin bagi kita tidak faham sangat ayat ni, tapi perlulah kita berkolaboratif dengan guru lain untuk memahami. Selain daripada kita belajar, kita tengok dulu first, mungkin banyak levelnya lah. Pertama, tengok dulu apakah takrifan di dalam Al-Quran itu sendiri. Kemudian kedua, cari tafsir. Tafsir itu ada macam-macam lah. Ada tafsir Al-Azhar ya, ada tafsir daripada Zilal Quran. Ada tafsir daripada Ibn Kathir ya. Mungkin tafsir daripada Hamka ya. Banyak cerita tentang sains ini. Dia memang melihat bagaimana Hamka dia menceritakan tentang konteks. Dia kontekstual, dia punya perbahasan ya. Menarik. Mungkin sebelum ni kita tak pernah sentuh, tak fikir pun. Jadi harap selepas ini apabila kamu belajar sesuatu, lebih-lebih lagi kalau ada pensyarah yang mengaitkan sesuatu, kembalilah kamu cubalah tengok ya apa yang ada di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan itu. Okey. So di sini saya ingin juga membawakanlah tentang strategi. Sebelum tu saya nak tanya, ada apa-apa ni ke yang kamu nak tanya ke, ataupun kamu nak share ke tentang tadi, tentang tugasan macam mana, okey tak? Kamu rasa okey tak tugasan tu? Ada siapa-siapa nak respon? Doktor, kiranya tugasan tu kita kena buat berapa panjang? Tak semestinya panjang. Tak semestinya. Kamu buat, kamu tulis dalam Word ya. Kemudian tengoklah pada konteks atau konsep yang kamu nak bincangkan. Mungkin pendek. Satu dua muka surat pun dah cukup. Yang penting 3 elemen tu ada. Ya, tentang kamu bincangkan tentang konsep yang kamu nak highlightkan dalam bidang kamu sendiri, dan apakah Al-Quran ada berkaitan ataupun hadis ke, ataupun nilai-nilai yang kamu nak kaitkan dalam pembelajaran itu, dan perbincangan tentang perkara itu. Boleh? Faham tak? Kiranya last tu kita kena bincangkan kajian saintifik dia dengan apa yang ada dekat dalam hadis itu kan? Ya, kamu bincangkanlah konsep itu dengan ayat tu. Okay. Kalau hadis lah. Kalau nilai, mungkin ada konsep tu ada nilainya. Ya, terpulang bagaimana kamu membahaskan perkara itu. Boleh? Terima kasih. Boleh doktor. Okey, ada lain nak tanya? Tak ada ya? Okey, saya teruskan dengan strategi. Ini satu, bagaimanakah strategi ataupun kalau dalam konteks pendidikan itu pedagogi yang hendak kita terapkan ya. Okey. Inilah antaranya ya, antara yang boleh ya. Mungkin saya tak tahu lah sempat ke tidak.
antara strategi pengintegrasian Al-Quran ke hadis ke ilmu wahyu, ya rohani tadi, nilai-nilai dalam pengajaran pembelajaran sains. Ini contoh dalam pembelajaran sains lah yang saya sebutkan tadi, tapi dia sebenarnya berlaku pada semua disiplin ilmu. Ya. Okey, kita mungkin pergi satu. Okay. Pertama, penghayatan doa. Ya. Jadi sebenarnya di peringkat sekolah saya rasa kamu pun melalui doa ni dah jadi amalan kita. Tapi kadang-kadang bila kita belajar daripada dia satu, dah biasa dengan doa, akhirnya bila kita anggap dia tu sebagai satu rutin. Satu kata apa, satu rutin yang kadang-kadang dalam jadual sekolah pun dia letakkan. Tapi penghayatan tu kurang. Jadi penghayatan kurang. Jadi oleh sebab itu kena sentiasa perbaharui niat. Kadang-kadang saya fikir memanglah kita tahu ya dalam ini ada dalam hadis ya, riwayat At-Tirmizi mengatakan bahawa jika kalian melewati taman syurga maka berhentilah. Ya. Mereka bertanya, apakah taman syurga itu? Beliau menjawab, ya, halaqah zikir, iaitu tentang majlis ilmu. Jadi kita nak supaya apa yang kita pelajari dalam kuliah ke dalam mana-mana lah, mungkin secara formal ataupun tidak formal, kita nak majlis ilmu yang kita pelajari itu adalah satu majlis yang dimaksudkan ini, iaitu kita dapat pahala dalam proses pembelajaran kita itu. Jadi antaranya ialah doa. Mungkin syarah ke, boleh je macam saya contohnya. Saya boleh je nak doa sendiri-sendiri sebab kita nak majlis ilmu ni kita nak diberkati. Saya doa sendiri. Tapi kalau boleh biarlah sama-sama sebab kadang-kadang kita ni terlupa. Ya? Kita belajar, kita mengajar, kadang-kadang antara kita ni ada yang doa, masing-masing berdoa sendiri. Kadang-kadang terlupa. Sebab tu kita kena sentiasa perbaharui. Itu satu. Yang kedua, kena hayatilah apa yang kita doakan tu. Kita nak apa? Ya Allah, jadikanlah ilmu ini, kita tahu bahawa ilmu ini semuanya ilmu Allah. Semuanya daripada Allah. Kalau Allah tak izinkan untuk kita faham, kita tak faham. Ya, kita nak supaya Allah, aku nak belajar ni, jadilah ia ilmu yang bermanfaat. Supaya aku dapat, kerana orang yang berilmu, Allah tinggikan darjat di sisi Allah. Ya, tetapi ilmu yang bagaimana? Itu yang kita nak supaya ilmu tu bermanfaat. Jadi kita berdoa supaya keberkatan itu ada dan akhirnya kita dapat ilmu tu, kita faham, mudah untuk kita faham. Sebab kefahaman tu datangnya pun Allah yang bagi. Kita faham ke tidak, kadang subjek tu kompleks. Ya, kompleks yang kadang-kadang dia tidak boleh tengok dengan mata kasar. Tetapi nak faham tu kita kena fikir. Contohnya belajar tentang organik, kemudian kita nampak benda tu ya. Jadi kita bila diterangkan kadang-kadang sekali penerangan oleh pensyarah kita tak faham. Dia kena 2-3 kali. Jadi siapa yang memberikan pemahaman itu kalau bukan Allah? Kerana ilmu tu milik Allah. Dia nak bagi kepada sesiapa yang dikehendakinya. Jadi itu memudahkan kita proses. Jadi bila kita faham perkara tu, saya rasa cara kita belajar pun berbeza. Cara kita menghayati ilmu pun berbeza. Dan cara kita menghormati guru pun berbeza. Ya, kerana kita tahu Allah tak akan bagi kalau dia tidak kehendaki. Ya. Namun Allah tu Maha Pengasih dan Penyayang. Dia akan bagi pada semua orang. Ya. Rahmat Allah tu bagi pada semua orang. Jadi usaha kita lah yang Allah tu akan bagi. Cuma benda tu berkat atau tidak ataupun orang kata apa, rahmat Allah tu datang ya. Jadi diharapkan dengan kita belajar tu sesuatu, kita dapat melihat di sebalik itu tentang keagungan Tuhan. Ya. Saya pernah belajar, saya sebab dulu ambil sains nuklear, saya belajar tentang fizik atom. Memang sangat susah saya rasa kan, fizik atom ni kan, memang menghafal saja. Kan, sebab dengan macam-macam simbolnya ni. Tapi itulah, sebab sekarang ni baru saya nampaklah tentang kegunaan ya. Kadang-kadang ilmu ni kita susah nak faham, terutamanya ilmu yang peringkat tinggi yang bukan berkaitan dengan amalan lah. Kalau ekonomi mungkin mudah saya rasa, pengajian Islam mungkin mudah. Mungkin contohnya macam ya sains ni terutamanya, benda ni kita tak amalkan pun benda ni. Tetapi caranya ialah kita nak faham ialah kita melihat keagungan Tuhan tu. Sebenarnya Allah nak bagi tu nak tunjukkan formula tu adalah sebenarnya berlaku di keliling kita. Matematik tu matematik adalah satu ilmu yang tinggi kerana tanpa matematik sains tak ada. Jadi sebenarnya macam mana pembentukan elips, kalau kita tengok bumi, kalau kita tengok keliling kita macam mana berlaku simetri ke tak simetri ke, itu semua tu dalam matematik. Jadi kalau kita dapat menghayati maknanya kita dapat kaitkan secara konteks ilmu dan juga dengan apa yang kita ada di sekeliling kita, itu memberikan makna yang tinggilah di dalam proses pembelajaran.
dan akhirnya kita mudah untuk kita mengaitkan keagungan Tuhan tentang ilmu itu. Ya. Okey. Seterusnya kita mengaitkan itu strategi kedua, perkaitan Al-Quran dan konsep sains ataupun ilmu-ilmu lain, yang mana inilah yang dikatakan dengan akidah mentas kurikulum. Namun perkara ini bukanlah mudah, nak cakap memang cakapnya mudah, tetapi untuk melaksanakan tu susah. Kerana ini adalah roh, Al-Quran ini adalah satu ayat Allah, ya, dalam bentuk ayat, yang mana ayat-ayat Allah yang lain ada, iaitu dalam bentuk penciptaannya, iaitu kebesarannya di keliling kita, kita boleh nampak tanda-tanda kebesaran tu kita dapat di sekelilingnya. Namun apabila seseorang pendidik itu, ya, menyampaikan, kadang-kadang perkara yang sama, konsep yang sama, ayat yang sama disampaikan oleh orang A dengan orang B, dia memang berbeza. Kerana apa? Kerana hubungan A dengan B itu dengan Allah itu berbeza. Kadang-kadang apa yang disampaikan, dikeluarkan daripada mulut seseorang yang kata hubungan dia dengan Tuhan tu tinggi, maksudnya dia seorang yang warak ke, dia sampai kat dalam hati kita tu, dia menyentuh, ya, berbeza dengan orang yang lain. Itulah kata memang dalam pendidik ni ada tahap-tahap dia. Nanti saya ada sampai satu nanti tentang pendidik itu seorang muallim ke, murabbi ke, muadib ke, ada tahap-tahap dia. Jadi yang maknanya kat sini pendidik itu sendiri kena meningkatkan ilmu supaya ilmu yang diajar itu akan memberikan satu nilai kepada pelajar-pelajarnya. Ya, itu adalah satu yang kata apa? Sukar tapi boleh dilaksanakan, ya, hubungan antara ilmu dan juga penyampai tadi. Okey, seterusnya soalan lisan, soal jawab yang perlu diwujudkan dan di yang kata apa? Iklim ataupun suasana itu perlu diwujudkan di dalam proses pengajaran pembelajaran. Ya, kalau dalam bentuk kuliah mungkin sukalah yang ramai, sebab tu kita ada kuliah, kita ada tutorial. Diharap dengan tutorial tu menjadikan suasana pembelajaran itu berbeza dengan kuliah. Ya, kerana di situ sepatutnya berlakunya perbincangan, di situ sepatutnya berlakunya soal jawab. Ya. Namun dalam konteks kita ini, seperti saya katakan 2 hari lepas, soalan ini sebenarnya agak sukar kerana budaya kita ni kadang-kadang tidak menyediakan ataupun mewujudkan suasana itu. Jadi perananlah sebenarnya besar untuk guru untuk menyediakan ataupun memastikan perkara itu berlaku. Sebagai contoh, sebab kajian saya, sebenarnya kajian PhD saya berkaitan tajuk ni lah, ya, questioning in classroom, science classroom, tajuk electrochemistry, ya, satu subjek electrochemistry tengah diajar, dan saya melihat bagaimana questioning tu, penyoalan lisan di dalam kelas itu dapat pelajar faham tentang sesuatu topik, ya. So pemerhatian dilakukan. Jadi sebenarnya memang iklim yang dibentuk di dalam kelas itu saya rasa perkara biasa. Apabila masa tu adalah PPSMI, ya, iaitu pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Jadi bila cikgu mengajar dalam bahasa Inggeris, cikgu mengutarakan soalan, dan soalan itu adalah soalan tahap rendah sebenarnya, cuma berkaitan dengan satu jawapan. Cikgu tanya soalan, pelajar diam. Ya, kemudian saya saya catatlah dia punya wait time, ya. Cikgu tanya, pelajar diam. Sampailah 9 second, ya, 9 saat. Tak ada jawapan daripada pelajar. Cikgu ulang soalan. Masa tu soalan dalam bahasa Inggeris. Dia tanya soalan dalam bahasa Inggeris, pelajar diam 9 second. Kemudian cikgu ulang lagi soalan dalam bahasa Inggeris. Untuk mengukurkan, mungkin pelajar masa tu tak perasan, jadi cikgu ulang untuk memastikan pelajar dengar. Pun diam juga selama 12 second, ya. Kemudian pelajar masih senyap. Akhirnya cikgu mengambil mengulang soalan dalam bahasa Melayu, ya, mengulang soalan dalam bahasa Melayu sampai 25 second. Cikgu pun gelisahlah, tak ada jawapan.
Akhirnya cikgu memanggil nama pelajar. Cikgu mengambil nama pelajar dan pelajar tu bangun dan jawab. Ya. Selepas kelas saya tanya pelajar ni, saya tanya, kata, kenapa kamu tak jawab? Kamu tahu jawapan dia. Jadi apa jawapannya? Dia kata, saya tunggu cikgu panggil. Rupanya budaya ini, ya, iklim begini telah dibentuk oleh kita sendiri dalam maksudnya di dalam budaya proses PNP itu, ya, proses pengajaran pembelajaran telah dibentuk. Jadi maknanya kat sini kita perlu, kalau kita sedarlah, oh ini rupanya budaya yang ada, kita kena buat sesuatu. Pendidik inilah kena buat sesuatu. Dan saya harap kamu di dalam pendidikan tinggi, maksudnya di peringkat macam ni, kamu sedarlah perkara ni. Bila cikgu ataupun pensyarah biasa kan tanya kamu ada apa-apa soalan, tapi tak ada jawapan kan? Betul tak, Dr. Azmin? Tak ada apa-apa jawapan kan? Kerana apa? Budaya tu dah dibentuk daripada sekolah. Sehingga kan sampai pendidikan tinggi pun begitu. Ya. Jadi sedangkan apabila saya memerhatikan, ya, di PNP, proses PNP di luar negara agak berbeza lah dengan kita. Jadi saya ingin membawakan satu contoh, ya, oleh seorang VC kita, ya, salah seorang daripada VC kita, dalam satu ceramah ataupun bengkel yang diberikan. Dia menceritakan, saya harap ini menjadi satu motivasi tentang penyoalan ni, ya. Salah seorang VC kita lah, kita ada ramaikan VC, saya tak nak sebut nama lah. Tapi bagi saya ini satu sharing yang saya rasa boleh memotivasikan kita. Dia kata dia adalah orang kampung, ya, anak kampung, ya. Biasalah orang dulu nak belajar, dapat beasiswa GPA baru boleh pergi luar negara. Tetapi dia ni adalah orang kampung yang mana pemalu, yang biasalah kita. Tapi bila dia tengok suasana pembelajaran di sana, apabila profesor tu bagi peluang untuk bertanya, rakan-rakan lain ni berpusu-pusu nak tanya. Tangan angkat dengan tinggi ni, tangan angkat tinggi. Ya. Last dia terfikir, saya nak cubalah tanya. Ya, saya nak cuba tanya. Tetapi sebenarnya oleh kerana budaya tu telah ditanam dalam diri kita, ya, semasa kita belajar di budaya kita di kat Malaysia ni, akhirnya bukan senang nak tanya sebenarnya, ya. Bila nak angkat tangan pun takut. Ya, nak angkat tangan pun takut. Sebab tu kalau kita tengok, saya study juga tentang berjenis-jenis angkat tangan, ya. Angkat tangan apa, tangan angkat lah, ya. Di dalam proses PMP bila soal jawab ni berlaku. Jadi jenis angkat tangan ni pun macam-macam. Ada yang angkat tangan dengan jari, mungkin nampak tak? Ada angkat tangan sikit, ya. Ada naik turun pun ada. Lambai-lambai pun ada. Sampai sini ada, untuk sampai macam ni tu memang sebenarnya agak jarang, ya. Jadi perlu diwujudkan suasana ini, ya. Jadi berbalik pada cerita VC tadi, ya. Tapi oleh kerana dia teringin untuk tanya, rupanya bagi dia tahu bahawa rupanya bukan mudah untuk tanya kerana tidak menjadi satu budaya kita ataupun satu kita tak biasalah melakukan perkara itu. Tapi dia berazam. Dia kata, sebelum saya habis belajar di universiti ini, mesti saya nak tanya sekali, at least sekali. Ya. Dia dah cuba dah, rupanya susah. Jadi apa yang dia buat? First kena tanam azam. Ya. Anak azam untuk bertanya. Untuk bertanya tu caranya ialah dia kena angkat tangan. So dia fikir macam mana nak angkat tangan. Kalau angkat tangan secakap sikit-sikit, profesor tak nampak. Ya. Jadi caranya ialah angkat tangan yang begitu orang kata tinggi. Jadi maknanya kena, orang kata apa, 180 darjah tinggi, ya. Jadi nak buat macam tu, dia pun azam. Dah beberapa kali cuba, akhirnya dia dah berjaya. Sebab dia kata azam sebelum dia habis di sini, dia mesti nak bertanya. Rupanya dia berjaya, dia sekali dia angkat tangan. Rupanya angkat tangan ni dia ada power, dia ada power dia. Bila kita dah angkat tangan, dia automatik macam, ya, dia dengan persediaan lah. Sebelum tu kita dah sedia lah. Maknanya kita dalam kelas tu kita dah dengar tanya. Kita dengar apa yang kita nak tanya. Kita dah sedia apa yang kita nak tanya, tulis. Bila kita dapat je angkat tangan, dengan automatik kita dapat, orang kata, nak mengutarakan soalan tu mudah. Ya. Jadi kat situ maksudnya soal jawab tu berlaku dengan apa? Kita mewujudkan satu suasana ataupun satu iklim kelas, iklim kuliah itu dengan lebih, orang kata, terancang lah. Kita sendiri yang merancang bagaimana untuk bertanya, ya. Jadi di sini itu satu cara lah dari aspek pelajar. Dari aspek kita, kalau kita nak tanya, kita kena ada persediaan. Maknanya dari awal kita dah ada azam. Aku nak tanya kalau pensyarah berikan peluang. Itu satu. Yang kedua,
Nak tanya tu kenalah dengar betul-betul. Dengar, ada je perkara yang saya rasa bila kamu berada dalam kuliah, macam saya kuliah sekarang ni, dalam proses saya bercakap ni, saya pasti ada benda yang kamu nak tanya. Tetapi kamu tak buat sesuatu yang bila saya bagi peluang je, kamu dah lupa nak tanya apa. Ya? Perkara ni adalah dia berkaitan dengan teori pemprosesan maklumat ya, dalam proses pembelajaran. Teori pemprosesan maklumat ni dia ada 3 tahap ya. Satu, sensory memory. Sensory memory ni ialah kita ni maklumat tu sampai kat fikiran kita tapi dia tak lekat. Dia hanya beberapa second je lekat. Itu yang orang-orang biasa layman ni cakap, kalau belajar tu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu sebenarnya itu orang biasa mengatakan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi dari segi teori pemrosesan maklumat itu adalah tahap sensory memory. Maknanya maklumat tu sampai, kalau kita tak buat sesuatu, dia akan keluar. Dia akan keluar ke kiri. Maksudnya dia tak lekat lah. Ya? Itu satu tahap. Tahap kedua ialah ingatan jangka pendek. Ingatan jangka pendek ni dia akan masuk lagi, dia sampai, kita kena buat sesuatu supaya dia masuk lagi dalam ingatan kita. Yang itu panjang sikit. Jadi ini tahap yang perlu kita lakukan semasa dalam proses pembelajaran. Maknanya bila kita dengar sesuatu, kita kena tulis. Dan mungkin pensyarah kena kata kalau nak pelajar-pelajar bertanya, saya pun dah praktiskan ni. Okey, saya nak semua pelajar pegang pensel ataupun pen di tangan. Dan ada buku kosong. Jadi ada sesuatu yang kamu rasa ingin nak tanya, tulis dulu. Ini satu aktiviti yang mana maklumat itu boleh masuk ke sensori ingatan jangka pendek. Ya? Dan ingatan jangka pandang ni apabila kita buat tugasan, aktiviti, itu yang inilah selepas kuliah mungkin. Ya? Ataupun perbincangan, itu ingatan jangka panjang. Jadi maknanya kena tulis supaya kita boleh tanya. Dan benda tanya ni, tadilah bila kita katalah dalam proses pembelajaran itu, dikaitkan sesuatu, ya, mengintegrasikan sesuatu ilmu yang lain yang kita rasa belum pernah dengar, kita rasa nak tanyalah kan. Jadi peranan penyoalan lisan ni penting di dalam proses pengajaran pembelajaran supaya pembincangan itu hidup dan akhirnya kita akan rasa seronok belajar. Itu yang saya nampak apa yang berlaku di masa saya tengok di Mahat Tahfiz Sains yang saya membuat pemerhatian tentang pembelajaran tadi ya, yang berkaitan dengan kulit tadi. Okey, ini strategi yang kedua. Seterusnya analogi ya. Strategi yang ketiga ialah berkaitan dengan analogi. Ya. Ini satu gambar ajar lah nak mengaitkan ya tentang sesuatu analogi. Di dalam Al-Quran banyak sebenarnya analogi yang Tuhan nak sampaikan kepada kita supaya kita faham. Ya. Yang mungkin contohnya ialah tentang nak kaitkan infak dengan juga kebun-kebun. Maknanya kalau sesuatu tumbuhan itu ya, dia ada, kalau kita memberikan infak, dia pahala yang kita dapat itu akan bertambah hingga 700 kali ke apa ke kan. Jadi di sini adanya kita mappingkan kedua-dua konsep itu, konsep infak tadi dengan sesuatu, mungkin dalam yang analogi ini adalah berkaitan dengan saintifik, ilmu sains yang kita boleh kaitkan tadi dalam ayat Quran kaitkan. Jadi mungkin dengan sini kita boleh lebih memahami, lebih mudah untuk memahami ya perkara yang hendak disampaikan oleh Tuhan, oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Contoh lain macam kita tentang bagaimana analogi tentang nyamuk ya, nyamuk yang dia adalah binatang kecil, ialah terlampau kecil, tetapi akhirnya dialah dapat membunuh Namrud ya, Raja Namrud yang yang kiranya zalim lah ya. Jadi dengan keagungan, dengan kesombongan itu dapat ditumpahkan ataupun dapat dijatuhkan oleh binatang yang kecil. Kemudian kita study tentang yang pendidikan saintifik ni tentang binatang itu. Kita study kenapa sebegitu sekali binatang itu boleh memberikan impak yang besar kepada Raja Namrud tu kan. Jadi memberikan satu pembelajaran yang menarik juga. Okey, seterusnya penemuan ahli sains ya. Di sini jelas ya, Allah kata di dalam Al-Quran, Allah kata kami akan perlihatkan kepada mereka. Mereka ni maksudnya sesiapalah yang mengkaji tentang sains ataupun mengkaji tentang
ke kejadian, biasanya sains lah ataupun ialah ilmu-ilmu lain, ya akan tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami di merata tempat dalam alam yang terbentang luas ini, ya, di mana-mana dan pada diri mereka sendiri dalam maksudnya di luar sana ataupun di dalam diri kita sendiri. Kerana di dalam diri kita tu pun begitu kompleks ciptaan Tuhan, ya, apa yang Allah ciptakan di dalam diri kita, ya, sehingga ternyata jelas kepada mereka bahawa Al-Quran itu adalah benar. Maknanya dengan dia mengkaji, dengan dia menemui apa yang dikaji itu oleh kita, bagi kita sebagai seorang pelajar, terutamanya di peringkat sekolah ke mungkin peringkat universiti pun tak sampailah menemui perkara itu melalui kajian, ya, belum sampai lagi. Mungkin profesor ataupun kita mungkin dah tahun 4 adalah bila kita mengkaji sesuatu secara saintifik di makmal ataupun kita buat satu kajian-kajian yang besar, kita akan menemui perkara tu. Tapi mungkin pada tahun 1, tahun 2 belum lagi. Kalau ada, alhamdulillah lah. Ataupun kajian yang kecil-kecil yang kamu lakukan, jadi kat situ mungkin kamu akan lihat kebesaran Tuhan itu, ya. Kerana Allah akan tunjukkan dengan jelas kepada kita bahawa Al-Quran sebenarnya adalah benar, ya. Belumkah ternyata kepada mereka kebenaran itu, dan belumkah cukup bagi mereka bahawa Tuhan mengetahui dan menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Jadi kat sini boleh dibahaskan, maknanya apa? Oleh kerana ahli sains ataupun pakar-pakar dalam bidang-bidang masing-masing telah mengkaji sesuatu, maknanya sebagai seorang pendidik, dan saya rasa pensyarah pun ramai dah sekarang ini meminta pelajar-pelajar mencari bahan, ya, bahan-bahan yang saintifik yang ditulis dalam artikel, yang mana kita kena belajar macam mana kajian-kajian yang telah dibuat dan ditulis dalam artikel, hasil penemuan daripada kajian itu. Dan kita baca, kita di situlah kita menemui sesuatu, dan perkara itu boleh kita bawa di dalam proses pengajaran pembelajaran. Bukan sahaja pensyarah, dan pelajar juga boleh bawa dan bincangkan bersama, ya. Bagi kita sebagai yang kata, kita seperti saya yang katakan, kita ni pendidik bukan saja guru, tetapi kita pendidik di kalangan masyarakat. Mungkin kamu balik daripada asrama, ya, kamu dah balik ke asrama, masa kamu makan kat kawan, tapi COVID ni tak boleh lah, ya. Ataupun masa kamu berbincang di dalam masa perbincangan tugasan di dalam secara online, kan. Bila kita bincang sesuatu, tak adalah kita bincang tentang tugasan je, kan. Ada juga kita selit sikit-sikit. Oh, hari tu kan saya ada baca benda ni. So, bincanglah. Artikel ni kata macam ni. Jadi, rasa perbincangan itu lagi menarik, ya. Jadi, kamu sebagai pencetuslah ataupun pendidik juga yang membawa, mengintegrasikan apa yang kamu dapat ilmu ni di dalam proses perbincangan, ya. Jadi hiduplah perbincangan itu lagi menarik lah, saya rasa. Okey. Jadi penemuan ahli sains ni kenapa perlu dibawa? Kerana mereka telah mengkaji secara saintifik dan dapat dibuktikan, ya. Dalam sains ini, kajian saintifik dapat membuktikan sesuatu, teori ke sesuatu dapatan. Namun dapatan itu mungkin dia tak tetap, sebab mungkin akan berubah. Begitulah juga kalau kita lihat bagaimana penemuan-penemuan ahli sains dalam membentuk macam mana model atom terbentuk, ya. Kalau kita belajar masa tingkatan 4, beberapa tahun, ya, panjang, dan juga beberapa ahli sains, ya, Johnson lah, Rutherford lah, kan, kalau kita tengok tu, penemuan ahli sains yang pertama mungkin berjaya pada masa itu, tetapi dapat dicanggah oleh ahli sains berikutnya. Namun ahli sains berikutnya dia tidak memperlekehkan penemuan ahli sains yang lama, malah dia menghargai sangat-sangat apa yang telah ditemui oleh ahli sains yang pertama, walaupun dia dapat dicanggah. Itu orang kata akhlak ataupun nilai yang orang yang berilmu, ya, orang yang berilmu, kerana hasil daripada penemuan yang salah tadi bagi kita yang kaji, oh, something wrong mungkin, kan. Sebab itulah kita mengkaji lagi. Jadi kita telah melakukan satu ulangan kesalahan yang berulang, ya. Kerana itu satu kata nilai yang penting untuk dia meningkatkan lagi ilmu, berkembang ilmu sesuatu ilmu itu, ya. Okey, seterusnya penggunaan SCT, ini tak boleh disangkal lagi lah, ya. Tapi kalau boleh semaksimum. Orang kata sekarang ni memang kita dah guna dah. Tetapi dengan penggunaan itu lebih maksimum lah, apa-apa yang perlu kita dapatkan di situ. Okey, saya teruskan. Eksperimen. Okey, eksperimen oleh ini saya mungkin lebih kepada yang dalam sains. Namun eksperimen boleh juga dilakukan di mana-mana subjek, ya. Kerana antara pendekatan yang tidak boleh
tinggalkan ataupun tidak boleh tidak dalam sains adalah eksperimen. Kerana di situ ada nilai-nilai yang besar, iaitu nilai-nilai yang tinggi dan menyebabkan boleh menjadikan seseorang ahli sains itu seorang pakar dan juga nilai yang boleh membentuk masyarakat dalam kajiannya, iaitu kemahiran saintifik, kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif, yang mana dia seiring bila kita melakukan eksperimen automatik, kemahiran-kemahiran itu akan dapat dilaksanakan. Itu sebenarnya matlamat yang tinggilah yang telah termaktublah di dalam dokumen ataupun di dalam pembelajaran sains sendiri. Namun sebenarnya dalam kita punya pendidikan kita ada satu masa, kalau kamu ingat, dulu kita ada PK penaksiran kerja amali di sekolah, ataupun bila ditukar kepada school based assessment maknanya penaksiran di sekolah itu. Namun perkara itu tidak berjaya kerana tak berjaya 100% lah. Kerana apa? Kerana budaya exam oriented tu melebihi daripada perkara ini. Kerana kita nakkan A tu lebih, sehinggakan nilai-nilai yang bagus ini, iaitu nilai-nilai yang sepatutnya ada di dalam pembelajaran sains, dikesampingkan kerana nak kejar A tu. Memang antara matlamat school based assessment ataupun PK tadi, iaitu penaksiran sekolah, matlamatnya ialah tak salah nak dapat A, tak salah. Tetapi dengan cara yang betul. Maknanya pelajar melakukan aktiviti, membuatkan eksperimen, macam mana kemahiran observation, memerhati macam mana, membanding beza macam mana, mengukur macam mana, menghipotesis macam mana. Kalau semua tu diikuti dan orang kata dihayati dan dilaksanakan oleh pelajar, akhirnya pelajar boleh nilai itu dapat tertanam dalam diri. Akhirnya bila tanam dalam diri, dalam kerja-kerja harian pun dapat orang kata amalkan. Namun oleh kerana matlamat itu tidak ditekankan, akhirnya apa yang berlaku? Pelajar tak buat eksperimen. Akhirnya cikgu memberikan, okey, ini eksperimen senior, kamu salin. Ini diakui oleh guru-guru sendiri bila saya mengajar tentang perkara ini, kita bahaskan perkara ini dan saya minta pengakuan daripada guru-guru yang sama belajar ni, peringkat master semua, dia mengakui benda tu. Dan maknanya apa? Tidak berjaya. Niat falsafah pendidikan negara yang murni tu dah cantik dah. Tapi yang tak berjayanya ialah pelaksananya. Jadi di situ kerana apa? Kerana nilai itu mungkin tidak tertanam. Jadi budaya itu tidak diterapkan. Dan akhirnya apa yang berlaku? Pelajar-pelajar yang pergi ke universiti, bila sampai ke universiti, dia takut nak buat eksperimen. Masa zaman saya memang ramai yang kata takut nak buat eksperimen bila nak ni. Kerana apa? Bila ditanya, kat sekolah dia tak buat eksperimen pun. Bila kat universiti, pensyarah memang suruh buat sendiri. Dia dah independen dah, kamu buat sendiri. Akhirnya tak tahu. Jadi bila dikaji, benda ni adalah satu yang berlaku dan kepincanganlah tentang pelaksanaan ini. Sebab tu nilai-nilai tu saya kata rohani, emosi ni dia tidak boleh dipisahkan. Dari segi intelek itu kita jelas. Hafal memang boleh je, tak ada masalah dapat A. Tetapi untuk menghasilkan satu tenaga ataupun pelajar yang nanti memberikan nilai, dapat menyumbang kepada masyarakat, dapat menjadi tenaga kerja yang kata berkualiti di sesuatu negara yang membangun, nilai-nilai ini perlu diintegrasikan, tak boleh dipisahkan. Jadi kalau tidak dilakukan, maka saya rasa satu kepincangan lah. Jadi kamu sebagai, saya rasa kamu pun boleh perhatikan bagaimana kamu berada di sekolah. Harap-harap kamu bukanlah tergolong yang begitu. Okay, insyaAllah. Seterusnya, kaitkan dengan sarjana Islam ke, sarjana sains ke, iaitu sarjana-sarjana lain yang saya bincangkan tadi. Kerana kalau kita lihat beberapa sarjana sains yang macam-macam ni, kita ada Razi, Al-Biruni, Al-Khwarizmi dan sebagainya, kalau kita menghayati. Sebab saya ada, seperti saya katakan, saya ada satu kursus semasa tahun 3 iaitu tentang tamadun, tamadun sains ni. Antaranya ialah kita kena mengkaji
Doktor termut, doktor. Dr. Jonathan tersenyap. Dr. Jonathan, your mic is muted. Okey, minta maaf. Terima kasih tegur saya. Mungkin tangan saya bergerak-gerak tu tertekan ya. Dengar ke sekarang? Dengar. Dengar dah. Okey, sorry. Sekejap ya. Mana dia punya ni pun dah hilang dah tadi ya. Ni ke? Ya. Okey. Tentang sarjana ya, maknanya penemuan-penemuan ataupun ahli-ahli sarjana sains yang terdahulu ya, kita kena study dia punya ciri-ciri dia, macam mana dia boleh menjadi cemerlang, macam mana boleh dia menjadi seorang tokoh yang terkemuka dalam bidang dia masing-masing, dan dalam yang sesama dia adalah seorang yang kata warak, seorang yang berilmu. Jadi daripada kita study dia punya macam mana cara dia belajar, macam mana keluarga dia, itu memberikan inspirasi lah yang perlu kita pelajari. Ya. Dan bagaimana sikap saintifik dan akhlak yang tinggi itu dapat tertanam di kalangan sarjana-sarjana ini. Ya, kesepaduan ilmu para sarjana itu perlu kita pelajari. Okey. Kita tengok ya, ini Albert Einstein kata ya, science without religion is blind. And religion without science is lame. Ya, akhirnya dia menyedarilah. Yalah, ini pun kita dapat daripada buku, daripada ni ya, mengatakan yalah, kalau kita belajar sesuatu sains ataupun yalah ilmu, tapi kita tidak tidak ada asas, dia akan akhirnya kita apa yang sebenarnya yang kita nak capai. Ya, kita membuat sesuatu sehingga kadang-kadang kita sendiri yang merosakkan ilmu itu sendiri dan menyesatkan dunia ni sendiri. Itu yang berlaku dalam Al-Quran, mengatakan kitalah, tangan-tangan manusia lah sendiri yang membinasakan dunia ini kerana kerakusan kita, kerana kita tidak mengingatkan apa sebenarnya peranan kita di dunia ini kan. Jadi okey, seterusnya ya, cabaran lah ya. Ini saya mungkin kita ada beberapa minit ini. Cabaran untuk melaksanakan, bukan mudah perkara ni ya. Pertama antaranya ialah kita lah sebagai pendidik. Bila saya kata pendidik kat sini, semualah kita semua adalah pendidik ya. Kita bayangkan kita ni adalah pendidik di orang yang berada sekeliling kita. Jadi apakah cabarannya? Antaranya ialah bagaimana kita nak mengenal pasti ilmu wahyu yang sesuai dalam masa kita membincangkan sesuatu topik ataupun dalam perbincangan kita ke. Sebab apa? Kita bukanlah orang yang berilmu dalam bidang itu. Ya? Itu satu cabaran lah. Namun ada je bagaimana cara nak mengatasinya, maknanya kita kena belajar lah. Ya? Itu satu, tentang ilmu wahyu ataupun Al-Quran ke ataupun hadis ke yang bersesuaian. Yang kedua, kalau dah ada pun, kefahaman bagaimana nak memahami tentang ayat-ayat itu pun satu perkara yang jadi cabaran, kerana kita ni adalah layman yang terbatas, yang kurang pengetahuan tentang Al-Quran dan sains. Ya. Jadi kadang-kadang kita tak dapat menterjemahkan ke dalam bentuk yang operasional yang sesuai dengan konsep yang sedang kita bincangkan ya. Jadi sebenarnya kesukaran ini ya, kerana kesukaran untuk memahami satu ayat dan menerangkan kepada pelajar itu adalah sesuatu yang yang perlu kita atasi lah. Jadi di sini apabila saya membawa pendekatan ataupun ilmu ini berkaitan dengan pendekatan rohani ini di kalangan guru-guru, memang itu diakui cabarannya. Tetapi setelah first kita mengakui, apabila kita telah mengakui, akhirnya kita sedar akan kepentingan. Kita sedar kita adalah kader, kita adalah orang yang berperanan penting untuk memastikan falsafah pendidikan negara kita itu tercapai. Nak tak nak, kita kena belajar. Ya, nak tak nak, kita kena belajar. Jadi ada di antara guru-guru ni, saya rasa alhamdulillah akhirnya kita pun sedar dan akhirnya kita pun mencarilah
ilmu-ilmu, kita carilah tafsir, kita carilah guru ya untuk kita memahami. Sebelum ni kita mungkin tak pernah membaca tafsir. Oh, alhamdulillah lepas ni kita nak tahulah tafsir. Kita baca tafsir. Bila baca tafsir tak faham pula. Bila tak faham, kita baca bukan tafsir, tak terjemahan ya. Bila kita baca terjemahan tak faham pula. So kita bacalah tafsir. Bila tafsir tu bolehlah sikit. Jadi dari situ akan tercetusnya beberapa soalan daripada tafsiran itu. So kita jumpalah. So kita berkolaboratif dengan orang lain yang rasanya berada dalam bidang itu. So kita tanya ustaz ke, tanya ustazah ke, ataupun tanya ialah orang yang lebih memahamilah hal tu ya. Jadi daripada perbincangan itu mungkin boleh dicetuskan. Seterusnya kita dah ada semua tu, tapi masalah dalam merancang. Ya. Ini adalah satu kemahiran lah, terutama bagi pendidik lah, untuk merancang bagaimana nak memasukkan ataupun strategi. Yang kedua ni, bagaimana nak mengenal pasti strategi yang sesuai untuk menyampaikan ilmu itu. Jadi kadang-kadang strategi ni dia kita dalam proses tu kita temui. Kalau nak belajar betul-betul, kadang-kadang kita ada satu strategi yang bagus, tetapi tak semestinya strategi itu apabila kita laksanakan dia tu berjaya. Dia bergantung kepada orang yang melaksanakan dan juga gantung kepada pelajar-pelajar yang maknanya tahap pelajar itu. Jadi yang penting laksanakan, barulah kita nampak masalah itu kat mana. Ya. Kalau kita nak tunggu kita master dulu ataupun kita pandai dulu, kita tahu dulu dengan strategi itu, sampai bila kita tak dapat melaksanakan. Jadi cuba dulu ya. Kemudian personaliti guru yang menggambarkan penghayatan nilai dalam kehidupan harian kerana guru sebagai role model. Ini pun sangat penting ya, kerana guru ni dilihat daripada atas ke bawah sedangkan kalau di peringkat menengah di peringkat menengah, siap cikgu ni pelajar-pelajar dah hafal dah. Sampai tahu cikgu ni hari tu pakai baju ni, hari Isnin dah pakai baju ni. Dia boleh hafal, tahu satu-satu ya. Sebab tu saya teringat semasa latihan mengajar pelajar-pelajar fakulti pendidikan apabila pergi sekolah dan ada kalangannya guru Chinese dia membeli baju, dia duduk satu rumah dan dia tukar-tukar baju dengan kawan-kawan dia. Kadang-kadang dia cerita dengan saya hari ni pakai baju ni, dia sebab di sekolah lain-lain. Kadang-kadang kita contohnya di Banting ada beberapa sekolah. Jadi mereka menyewa dalam satu rumah. Jadi ada yang sekolah A, sekolah B, sekolah C. So dia orang pandai pula dia tukar-tukar sebab dia tahu bahawa pelajar-pelajar ni akan sentiasa memerhatikan apa yang dipakai. Itu dari segi keterampilan. Apalagi dari segi nilai ataupun akhlak ataupun sasiah guru tu sendiri. Amat memberikan impak yang besar dalam proses pembelajaran. Contohnya kalau pelajar-pelajar nak tanya pun dia kena tengok cikgu tu. Dia agaknya kalau ditanya kalau pelajar tanya soalan, cikgu marah tak? Sebab tu penting apabila bertanya soalan, yang pentingnya ialah biasanya pelajar menjawab soalan, dia akan menjawab apabila dia rasa jawapannya itu betul. Tapi kadang-kadang tak betul. Jadi peranan guru ni apabila dia terima jawapan daripada pelajar, peranan pertama ialah walaupun jawapannya salah, tetapi jangan terus memberikan keputusan. Tanya balik, kenapa kamu jawab macam itu? Bila pelajar tu menjelaskan kenapa dia jawab macam tu, akhirnya kita boleh dapat trace dia punya miskonsepsi. Dia faham kerana dia dapat daripada pengalaman dia, mungkin dia dapat daripada guru dia, mungkin dapat daripada pembacaan dia. Tetapi rupanya pemahaman dia tu mungkin ada berlaku miskonsepsi, salah faham. Jadi kalau kita tak tanya lanjut, sebenarnya salah faham itu akan berlarutan dan akan menjadikan satu pemahaman yang salah sampailah dia belajar di peringkat tinggi. Jadi perlulah orang kata personality guru itu mengambil peranan bagaimana sesuatu strategi itu dapat dilaksanakan dengan baik. Ya. Seterusnya pendidik sebagai muallim, muadib dan murabbi. Nanti saya akan jelaskan lebih inilah tentang takrifan itu. Okey. Kurang rujukan yang menjurus kepada kurikulum pengajaran menteruskan ilmu wahyu seperti modul pengajaran terancang. Okey, beberapa tahun dulu memang ini adalah satu masalah besar kepada guru. Bila saya buat kajian di kalangan pendidik tentang penginteraksian ilmu wahyu, memang bukan saja pendidik, pelajar pun merasakan hendak benda ni. Kerana dari segi teori sosial ya, iaitu berkaitan dengan kita kehidupan
kita hidup beragama, ya. Jadi kalau dalam pembelajaran itu dikaitkan dengan keadaan ataupun pemahaman kita dalam kehidupan kita, dia akan memberikan satu yang lebih bermakna dalam pembelajaran itu. Ya, maknanya kita kaitkanlah dengan agama ataupun dengan atuk rohani tadi. Dia akan memberikan satu impak yang besar. Ya. Jadi di peringkat guru memang setuju, di peringkat pelajar pun setuju, walaupun kajian masa itu dibuat di kalangan pelajar sekolah agama dengan pelajar yang bukan sekolah agama, iaitu sekolah harian biasa. Di kalangan pelajar Muslim ni memang tak ada perbezaan, memang dia nak benda ni. Tapi masalahnya ialah rujukan, ya. Maksud rujukan kat sini bagi guru ialah satu macam modul lah, modul yang boleh digunakan pakai. Masa tu tak ada lagi yang saya tunjukkan tadi tentang satu standard kurikulum tadi yang ada topik, yang ada hasil pembelajaran, yang ada akidah mentas kurikulum. Masa tu belum ada lagi, ya. Tapi alhamdulillah sekarang bila kajian dibuat dan ramai juga sarjana-sarjana yang melakukan kajian berkaitan dengan perkara ini, termasuklah kalau kamu kenal Dr. Mak Rofa, Dr. Arif Kasmo, ya. Doktor yang inilah, ramai lagi ahli-ahli sains. Dr. Fazli, ya, antaranya juga dia mengaitkan perkara ini. Dr. Azmin juga, ya, salah seorang yang pengintegrasian ilmu wahyu ni di dalam proses pembelajaran, ya. Jadi bila ada rujukan ni memudahkan, ya. Tapi masalahnya ialah itulah tadi cabaran yang tadi untuk memahami. Jadi untuk memahami bagaimana solusinya ialah kita perlu berkolaborasilah dengan orang lain dan juga perlu meningkatkan ilmu kita untuk memahami dan akhirnya juga dapat meningkatkan kita punya kepercayaan, kepatuhan, keimanan kepada Tuhan sendiri, ya. Okey, seterusnya sokongan dari pihak sekolah dan rakan guru yang lain. Maknanya itu kolaborasilah. Kalau dalam, saya rasa di peringkat universiti ni tidak ada masalah, ya, sebab kita jelas dengan kita punya falsafah visi misi, ya. Kita jelas falsafah kita tentang gabungan antara iman kepada Tuhan dan ilmu yang bermanfaat. Kitalah yang kata merealisasikan bagaimana nak menjayakan falsafah itu. Jadi terpulanglah bagaimana kita nak melakukan, sama ada nak lakukan atau tidak, ya. Seterusnya transformasi buku teks yang mengintegrasikan ilmu wahyu sebagai rujukan. Mungkin di dalam buku kita tidak ada, tapi saya ada juga mengkaji di saya dapat buku daripada pelajar daripada Brunei, ya. Masa tu saya mengkaji benda ni, dia memberikan saya buku sains tentang pengintegrasian ilmu ni. Di dalam buku dia ada dimasukkan, ya, kerana kita tahu bahawa Brunei tu sistem dia, ya, iaitu dia memberikan satu peluang lah yang besar di dalam pengintegrasian ini. Jadi ada. Jadi untuk dalam konteks kita ni, guru-guru lah yang mengambil peranan, ya, pendidik mengambil peranan untuk berusaha untuk mengarah ke situ, ya. Iklim sekolah, ini budaya tu saya dah sentuh tadi, maknanya budaya tu perlu dihasilkan dalam konteks kamu, maknanya kamu perlu wujudkan budaya kamu sendiri, maknanya di kalangan kamu cari orang-orang yang berilmu. Saya rasa di universiti tak ada masalah sebab semua orang nak belajar. Semua orang datang ke universiti memang dah ada satu matlamat untuk mencari ilmu. Jadi kata surrounding kamu tu dah cantik dah. Berbeza kalau di luar kita kena cari siapa orang yang nak belajar ni. Siapa nak orang nak berbincang perkara ni. Tapi universiti memang platform tu dah ada. Jadi teruskanlah, ya. Jangan pula terbalik. Kamu pula yang kata apa, ada kita kawan-kawan yang kata lalai. Maknanya macam bukan pelajar universiti. Sebab apa? Kadang-kadang kuliah pun tak datang. Itu kita harap-harap tidak berlaku lah. Seterusnya pelajar di kalangan pelajar pula ada juga cabaran kerana kalau dalam konteks kita, kurikulum kita di Malaysia, kita dah ada antaranya pelajar-pelajar tahfiz yang memang dia ada mahat tahfiz sains yang mana dia memang menghafal Al-Quran dan akhirnya dia mengambil subjek sains. Jadi mungkin pedagogi ataupun strategi yang kita gunakan berbeza dan pelajar yang tidak. Walaupun sebenarnya pelajar yang tidak pun dari saya telah juga berbincang dengan guru-guru apabila dia sambung belajar. Kalau di kelas itu ialah orang kata pelbagai agama pun sebenarnya tidak menjadi masalah kerana matlamat kita ialah bila kita belajar suatu ilmu, kita nak orang kata apa? Meningkatkan kepercayaan kepada Tuhan. Dan akhirnya pelajar-pelajar ni bila kepercayaan kepada Tuhan itu bertambah, akhirnya keinginan untuk mempelajari agama itu lebih tinggi. Maknanya dia akan, apa agama dia suruh, dia akan belajar. Dengan itu, akhirnya barulah mungkin di peringkat tinggi dia akan cari siapakah Tuhan yang sebenarnya yang sepatutnya sembah. Itu akan sampai apabila dia berfikir, ya, dan mencari kebenaran. Okey.
Wujudkan suasana aktif dalam pengenalan pelajaran. Tadi kita dah sentuh juga. Okey. Ni saya nak sentuh sikit tentang peranan pendidik ya. Sikit ya, kita dah lebih 6.30 boleh ya Dita Azmin? Okey, tentang mudaris ya. Ni tahap-tahap pendidik tadi ya. Adakah kita hanya tahap mudaris iaitu hanya mengajar, hanya menyampaikan ilmu? Ini tahap yang pertama. Saya tak detail lah saya nak at least kamu dapat bezakan antara tahap-tahap ini ya. Mudaris iaitu hanya mengajar ya, bertanggungjawab menyampaikan ilmu yang ada padanya dan kepada pelajar yang boleh membina pemikiran rohani, jasmani, emosi. Itu satu tahap. Ini kena okeylah mudaris ni kerana juga telah memikirkan tentang bagaimana integrasi rohani, emosi semua kan. Jasmani, emosi, sosial dia dah fikirkan ya. Kalau yang tak ada lagilah rendah daripada itu. Ya. Okey, seorang muallim yang mengajar dan menyampaikan ilmu kepada orang lain dan mengamalkan apa yang disampaikan. Maknanya dia dah ada ilmu, sekurang-kurangnya lah bagi saya, sekurang-kurangnya kita berada di tahap ini. Ya. Kita ada ilmu tetapi kita juga menyampaikan dan kita juga mengamalkan ilmu tersebut. Jadi tak adalah orang kata cakap aja tapi tak buat kan. Jadi itu dah sampai kepada tahap muallim. Kemudian murabbi ya. Akhirnya sebagai murabbi tahap ketiga ini dia memimpin. Ya, maknanya bukan saja dia menyampaikan, dia mengamalkan, dia juga membawa pelajar, menasihati pelajar ya, dan membimbing dalam pembentukan sasiah pelajar. Maknanya dia akan tegur lah kalau pelajar tu silap ke, pelajar tu ada something yang tak kena, dia akan tegur. Ya, maknanya dia menghayati. Seterusnya muadib mendidik ke arah memperelokkan lagi akhlak pelajar. Maknanya bukan saja nilai tadi, ini lebih tinggilah untuk menghalakkan akhlak peribadi dan kehidupan pelajar. Mungkin bukan sahaja pelajar, mungkin dia akan lebih jauh kepada itu apa yang dilakukan oleh pelajar di masyarakat dan sebagainya. Dan peringkat paling tinggi adalah mursyid, iaitu pengajaran dia terkesan di hati pelajar dan akhirnya pelajar itu adalah menjadi guru juga. Kalau siapa yang dengar tanyalah Ustaz pagi tadi ya tentang Imam Abu Hanifah dia seorang, boleh dikatakan mursyid lah. Mursyid sebab apa? Dia seorang guru dan dia juga adalah seorang peniaga ya yang berjaya. Dan dia telah melahirkan beratus-ratus guru lain yang menjadi guru kepada orang lain. Maknanya apa? Kita bukan hanya menghasilkan pelajar yang berilmu saja kemudian dia kerja dia habis. Tapi kita menghasilkan pelajar yang akhirnya dia juga akan menjadi guru kepada orang lain. Itu dah tahap tinggilah ya. Jadi itu yang dikatakan pendidik ini adalah satu peranan yang kata apa sangat tinggi kerana apa ilmu yang kita sampaikan itu akhirnya akan berlarutan, kalau ilmu baik akan berterusan dan itulah amal jariah kita sampailah akhirnya. Itu yang dikatakannya apabila kita mati antara satu perkara yang akan dikira walaupun kita dah mati antara ilmu yang bermanfaat. Dan kita semua boleh jadi pendidik. Itu saya kata tak semestinya jadi cikgu tak semua kita adalah pendidik. Apa saja ilmu yang kita ada, kita balik rumah dengan orang kampung ke keluarga kita, ilmu yang kita ada kita sampaikan, akhirnya kita boleh mendidik adik kita, keluarga kita. Itu pun menjadi satu ilmu yang bermanfaat. Sebab itulah bila kita jangan fikirkan ilmu tu mesti ilmu yang kita pelajari, ilmu apa? Geografi, ilmu apa yang kita belajar di tingkat tinggi lah. Bila sampai bawah, ilmu tu kita tak boleh nak sampaikan. Tetapi yang pentingnya ialah perkara-perkara elemen yang merentas kurikulum tadi. Elemen lain iaitu dari segi rohaninya. Ilmu tu kita boleh integrasikan dengan perkara yang boleh disampaikan kepada orang lain. Kemahiran-kemahiran dan sebagainya. Okey. So kesimpulannya ialah penyelesaian ilmu wahyu ni, rohani dalam disiplin ilmu sebenarnya mampu menyelesaikan masalah ilmu yang dipisahkan Yang sebelum ni kita yang memisahkan sendiri, tapi inilah penyelesaiannya supaya dia dapat seperti yang telah dibentuk dalam Tamadun Barat lah yang sebelum dimisahkan antara ilmu agama dan juga ilmu disiplin yang lain. So transformasi sistem yang benar-benar bertepatan dengan kehendak jiwa manusia. Inilah kata naluri manusia secara tabiinya memang patuh kepada Tuhan. Sebab sebelum kita dilahirkan kan kita di dalam perut ibu kita ada perjanjian iaitu misak, satu perjanjian Tuhan dengan kita sendiri. Yang mana kita mengakui Allah adalah Tuhan kita. Namun apabila kita dilahirkan dengan keadaan sekeliling kita yang macam-macam kerana kitalah dibentuk oleh masyarakat, oleh ibu bapa dan sebagainya, namun kita dituntut untuk mencari siapakah Tuhan sebenarnya. Itu dalam proses
pencarian ilmu itulah kita akan mencari dan mengenali Tuhan. So saya rasa dah sampailah masanya untuk kita mengintegrasikan ilmu wahyu yang wujud di hati Sunnah Bari. Sebenarnya sebagai kita sebagai pendidik ya, tapi jangan dianggapkan ini sebagai satu beban. Ya, bila kita belajar sesuatu, kamu belajar dalam bidang disiplin ilmu kamu sendiri, kamu rasa jangan macam saya lah, bila saya nak beri tegasan kepada kamu, itu bukan satu beban sebenarnya, tapi sebenarnya satu nilai tambah yang mana bila kamu tahu benda tu, kamu akan sangat menghargai ilmu disiplin yang kamu pelajari itu. Yang kamu pelajari ilmu dunia yang kamu pelajari, kamu akan rasa nikmat ilmu itu akan berbeza. Ya. Okey, ini memang saya khas bagikan kepada guru lah ya. Guru yang terpilih dalam hal ini, kita yang terpilih lah untuk mengajar dan akhirnya kita betulkan niat kita ya. Okey. So Al-Quran adalah satu wahyu Allah SWT yang menjadi panduan seluruh alam ya. Telah termaktub memang Allah jelaskan tidak ada orang kata keraguan. Setelah meneliti fakta-fakta sains dan Al-Quran, kita mampu menegaskan bahawa firman Allah itu adalah satu hakikat yang terbukti kebenarannya. Dan Al-Quran memang dijaga, Allah kata tidak ada orang kata apa, kerana Allah lah yang menurunkan dan akhirnya Allah lah yang menjaga. Ya, macam mana dijaga? Dengan pelbagai, kalau kita tengok pelbagai cara lah, dengan orang yang menghafalnya ya. Walaupun penemuan-penemuan sains tidak tamat sekarang ni, walaupun ada lagi penemuan sains yang belum tamat, namun selari ya apa yang kita temui itu di dalam Al-Quran semua. Dan ilmu Allah ya sesungguhnya ya, di dalam setiap penciptaan langit dan bumi dan sila pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi ulul albab, orang yang berakal. Kitalah antaranya ya. Kitalah mengharapkan orang yang berakal itu, yang mana kita sentiasa memikirkan tentang ciptaan ya, dalam keadaan apa juga ya, sama kita duduk ke, kita berdiri ke, kita baring ke ya, kita sentiasa berfikir. So di dalam kita mempelajari ilmu itu, diharap kita sentiasa berfikir tentang kebesaran Tuhan itu ya. Seterusnya, dan katakanlah wahai Muhammad ya, Allah kata kalaulah semua jenis lautan menjadi tinta untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku, sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis kalimah-kalimah Tuhanku. Walaupun kami tambahi lagi dengan lautan yang sebanding dengannya. Ini selalu kita dengar ayat ini dalam surah Al-Kahfi, betapa ilmu Allah itu amat luas dan rugilah kita kalau kita tak mendalaminya. Ya. Untuk itu saya rasa di sini je lah kuliah saya. Maaf lebih ya Dr. Azmin. Harap memberikan satu inspirasi lah kita untuk mengertikan ilmu dalam sains tauhidik ini, dan cara kita memandang ilmu itu harap berbeza lah ya. Dan cara kita belajar pun akan berbeza. Okey. Itu saja. Ada apa-apa soalan ke? Ada apa nak tanya? Tentang yang penting tugasan tu clear ya, boleh ya? Ada satu lagi soalan pasal tugasan. Kena buat table ke? Apa dia? Kena buat dalam bentuk table ke? Terpulang kepada kamu. Okay. Sebab saya nak pulangkan kreativiti kamu sendiri. Kalau kamu nak letakkan gambar ke, mungkin masa ada konsep yang kamu pelajari itu, mungkin ada kata apa, kamu boleh cari dalam internet, ada gambar yang kamu nak jelaskan, terpulang. Yang penting bila kamu bahaskan tu, bila saya baca, dia macam ni, dalam penulisan ni, kalau orang lain baca, dia nak baca lagi. Itu dah menambat hati saya lah. Maksudnya berjayalah kamu menjelaskan dan cara kamu tulis itu memberikan satu pemahaman lah. Okey? Boleh? Okey, Doktor. Okey, terima kasih. Itu je ya? Okey, kalau tak ada apa. Ya, boleh. Izati. Azan, saya nak tanya Doktor. Sebab macam ilmu ni kan Doktor kan. Sebab dia sebenarnya jadi pada saya juga. Sebab saya adalah dalam antara ahli terdekat saya. Dia macam persoalkan. Kenapa golongan yang berilmu ni, contohnya kan, macam kita lah kan yang belajar yang bukan selain daripada agama kita, bukan selain daripada yang belajar fakulti mengajar Islam. Kenapa macam kita nak kena kejar ilmu dunia? Nanti ke akhirat kita mati juga. Kita akan macam ayat dia macam mengangkatkan perspektif yang kita belajar ni menuju dunia dia. Masa akhirat. So macam, saya rasa macam, saya tak tahu lah, bagi saya ilmu ni sebab saya rasa ilmu saya ajar ni pun, ilmu saya belajar ni pun, dia sebagai pada ilmu sebenarnya. Sebab tu saya rasa macam sedih tau, takkanlah yang boleh masuk syurga hanya orang yang berilmu agama saja. Orang yang macam kita takkan tak boleh masuk syurga.
saya kata dia lah bila dapat tahu ada orang perspektif dia orang yang belajar yang macam kita ni dipandang macam tu. Apa pandangan doktor? Silakan. Okey, terima kasih Izzati atas persoalan itu. Ini pandangan saya lah ya, tapi kita pun boleh berfikir ya, sebab kita hidup di dunia ini, kita perlukan dunia untuk ke akhirat. Ya, kita perlukan dunia untuk ke akhirat. Dan banyak ayat-ayat hadis Rasulullah SAW ya, yang mengatakan, kalau kita, itulah kata, bila kita mempelajari Al-Quran itu, banyaknya perkara dunia. Ya, banyak perkara dunia. Kalau kita tidak kata garap ataupun mempelajari itu, macam ni kita nak sampai ke akhirat. Ya, tentang kehidupan macam mana, tentang ekonomi, tentang keuangan. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang satu muka panjang ya, cerita tentang peminjaman wang. Ya, mungkin orang ekonomi boleh jelas perkara itu. Itu dunia. Dan kita satu je kita pegang, dunia adalah jambatan ke akhirat. Kita tak boleh tinggalkan dunia. Kerana sebab itulah kita kata setiap apa yang kita lakukan itu, jadikan dia sebagai ibadah. Betulkan niat ya, setiap bangun kita, setengah bangun kita, sebab tu kita kena ada ilmu. Jadi pelajari ilmu. Ilmu itu apa? Sebab Rasulullah SAW adalah orang yang diutuskan oleh Allah SWT untuk menjadi panduan kepada kita bagaimana kehidupan kita di dunia ini. So kita kenalah pelajari hadis-hadis. Maknanya kita kena balance lah. Kita adalah orang kata apa? Allah dah kata fardu kifayah ya, belajar tentang ilmu fardu kifayah. Kita ni dipertanggungjawabkan kerana kita dalam bidang ini. Satu pahala yang besar kerana kita telah mengambil peranan ini dan belajar sungguh-sungguh kerana kita akan menyelesaikan masalah masyarakat fardu kifayah itu. Jadi beruntunglah kita telah mengambil tanggungjawab itu. Tapi dalam masa yang sama, oleh kerana bila kita katakan sains tauhid tadi, apa yang kita pelajari itu, kita nak melihat keagungan Tuhan. Jadi dalam masa yang sama, kita pun mempelajari Al-Quran kerana kita nak mengangkat ilmu itu di sisi Tuhan. Itu yang kata kita akan lebih bermotivasi. Kita ada ilmu dunia dan ilmu dunia itu bagaimana yang Allah pimpin kita di dalam Al-Quran. So kita kena pelajari Al-Quran itu. Tak semestinya menghafal, tapi itulah kita orang yang sentiasa mengajar, belajar adalah lebih baik ya di dalam Al-Quran itu. Boleh ya Izzati? So kita jadi akan lebih semangat lah insyaAllah. Ya. Jadikan setiap langkah kita tu ibadah. So kena pelajari ilmu tu. Okey. Okey, ada soalan lain? Tak ada ya? Okey, kalau tak ada, saya sudahi sini. Saya minta maaf. Semoga ilmu ini bermanfaat dan kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Okey, nanti saya sediakan platform di dalam UKM Folio untuk kamu hantar tugasan tu ya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Okey, sama. Terima kasih doktor. Salam doktor. Terima kasih doktor. Sama. Terima kasih doktor. Sama. Doktor Zanatun tugasan kena hantar bila? Oh, ya ya. Bila pelajar ke? Okeylah nanti dalam tu. Dalam biasanya berapa Dr. Azmin Saif? Bila Dr. Azmin? Kita kena selesaikan pemakahan kita by end of January. Okey, 31 Januari lah ya. Mungkin seminggu sebelum tu lah ya. Kita pun Boleh. seminggu sebelum tu supaya senanglah untuk saya kita dapat menilai. Okey. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih doktor. Semua orang kena leave kalau tak saya kena leave kan you all lah. Saya keluarkan you all. Terima kasih.